terpaksa. Saya nampak peluang kat sini yang boleh bagi saya pendapatan berterusan kan. Jadi saya buat walaupun saya tak suka. Tapi satu tahap bila saya dah capai apa yang saya nak, saya still struggle sebab saya buat apa yang saya suka. Sebab apa? Saya suka tolong orang. Saya suka bantu orang untuk capai pendapatan apa yang diorang nak. Saya cuba buat apa kan. Saya tak payah fikir benda-benda yang renyah-renyah, yang struggle, promote benda-benda ni saya dah outsource, saya tak buat. Jadi you all pada peringkat awal, you all kena buat benda-benda ni. Kena telan dulu benda yang tak suka. Satu hari bila dah capai apa yang you all nak, baru you all akan buat apa benda yang passion yang you all nak. Kan? Contoh, macam saya sendiri. So, benda tu kan. Sama juga, sampai bila kita akan kerja kan? Kita akan kerja sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita akan kerja. Banyak kali saya dah beritahu kan. Walaupun you all nanti dah capai pendapatan macam saya ke apa ke, siapa cakap you all akan berehat? Takkan berehat punya. Kita akan bekerja juga. Sebab apa? Memang ini life kita. Takkan kita nak duduk rumah melangak, tidur, tengok orang, biar hidup, dia bosan je. Lama-lama sakit bang. Lama-lama sakit. Tengok Dr. Mahathir, Carlos Slim Helu, Warren Buffett, Bill Gates, dah tua, kaya, billionaire kan. Orang jutawan, billionaire. Sampai sekarang kerja. Sebab apa? Sebab kerja tu adalah life. Kerja untuk sentiasa bagi kita ni productivity. Jadi itu yang saya buat kan sampai sekarang. Productivity, sentiasa kita sihat, sentiasa berfikir, otak kita sentiasa bergerak. Itu sebab kita sentiasa kena buat. Kan? Bukan bila kita dah capai. Jadi you all kena start daripada sekarang. Bila kita buat kerja, kita kena enjoy buat kerja. Kita kena jadikan kerja kita ni satu habit. Kita kena enjoy. Tak ada masa untuk rehat. Kita memang kena enjoy buat. Kita kena enjoy. Jadi jangan rasa kita sakit bila kita buat kerja, bila kita promote bisnes ni kan. Kita kena enjoy, jadikan benda tu satu aktiviti lah. Itu introduction lah saya nak berikan kepada you all. Kita ada berapa orang kat sini? So kita ada lebih kurang dalam 38 orang. Jadi sebelum saya nak buka sesi soal jawab kan, saya kali ni saya tak nak beri introduction preview pun tak ada. Hari ni saya memang khas untuk saya nak bantu, saya nak bersoal jawab dengan semua ejen-ejen yang ada dekat sini kan. Tim Hazim, tim Kak Kurnia. Kan. Tim Hazim lah mostly dalam ni kan. So, welcome semua. Kak Sharifah, Cik Zaris, Irdina, Kak Kurnia, Sayuti. Apa khabar Tuan Arifin, sihat Kak Fariana, Harrison. Okey, Tuan Ahmad pun ada dekat sini. Dah lama tak jumpa Tuan Ahmad ni. Kita punya polis. Polis orang kuat ni. Nanti kalau saya datang Kelantan bolehlah. Saya nak ajak Tuan Ahmad sekali lagi. Apa makan roti titap. Dulu pernah jumpa Tuan Ahmad. Sekejap guys, sekejap. Sekejap Sayang. Hafiz ingat lagi tu Tuan Ahmad. Adik bangun. Ingat. Saya ni jenis senang ingat. Saya suka berkawan. Boleh. Kan Kak. Boleh. Tuan Zuhairi pun saya pernah jumpa kan. Lepas tu Cik Aniza Hakimi, Tuan Halim. Halim ni Cikgu Halim ni. Boleh, tak ada masalah. Kak Yasmin, Anas, Iqbal Hakim. Iqbal Hakim pun saya pernah jumpa dekat dinner. Apa khabar? Orang ni kelakar-kelakar. Kawan baik Awaludin. Harap Tuan Iqbal ni masih kita panggil kekal semangat lah. Kak Lina dengan Kak Baiti, Kak Niza. Ni orang kuat saya masa dinner ni. Okay, Tuan Iman, Mazatuliana, Syam, Hang San Yap. Ada nama handphone pun ada. Zian Azri, Rian Zafril, Abang Nasri, Syazwan. Siapa lagi? Syarifah Rohani, Roslan, Tuan Khairul Nizam, Sri Nuraina, Aminah pun ada. Aminah ni lagi lah kenalan saya daripada dulu lagi lah. Zaman masa buat tona Excel sampailah daripada dia bujang sampai dia kahwin lah. Sekali suami-suami dia saya kenal. Okay, so saya harap sesi kita pada hari ni santai-santai kan, dapat membantu semualah. Okay, so sekarang ni saya nak buka siapa yang nak bersesi soal jawab dengan saya. You all boleh buka voice ataupun boleh tulis soalan dekat ruang chat kalau malu-malu kan. Contoh macam Kak Sayuti malu-malu ke kan. Kak Sayuti bolehlah tulis dekat ruang chat. Kan. Irdina saya rasa dia tak malu. Dia memang bersuara je, tak ada masalah. Irdina boleh buka voice kalau nak tanya soalan ke apa. Sila, Tuan Arifin ke? Siapa nak tanya dulu? Sila. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Saya Arifin daripada Jelebu Negeri Sembilan. Sila tuan. Apa khabar? Ya, soalan saya mengenai insurans. Okey. Saya dah didaftarkan oleh Puan Fahriana ujung bulan 3. Okey. Saya kenal. Adakah saya ni didaftarkan dalam insurans juga? Okey, macam ni tuan. Kalau tuan ni baru daftar pada bulan 4, kalau Hujung tuan bulan daftar hujung bulan 3. Okey, kalau Tak hujung silap bulan lah. 3, kalau hujung bulan 3 tak dapat. Dia orang yang start daftar bulan 4 saja yang akan dapat. So bila dia start daftar je, sesiapa orang yang tuan akan daftar. Tentu. Orang yang tuan Jadi daftar. sijil nanti sekali nanti SQ bagilah. Sijil apa tu tuan? Sijil insurans tu. Oh tak ada. Dia macam ni. Konsep insurans tu senang je. Once tuan member tu daftar dan bila dia buat top up kali pertama RM30 ke atas. Top up kali pertama RM30 dan ke atas. Esok insurans dia start aktif. Yelah dia nak dia nak sahihan insurans tidak ada insurans macam mana? Itu senang je. Nanti dia boleh call sama ada HQ ataupun apa ni yang tenang tu. Yang insurans tu kan bawa insurans tenang kan. So dia boleh call. Senang cerita dia call HQ je, senang untuk dia tahu. Tapi memang bila dia start top up 30, esok memang dia start aktif. Insurans dia akan dilindungi selama setahun ke 2 tahun. Tengoklah kalau dia kekalkan nombor lama 2 tahun. Kalau dia daftar nombor baru setahun. So setahun tu jangan bagi singkat dia aktif expired lah. Pastikan singkat dia sentiasa aktif je. Dia top up RM10 pun tak apa untuk dia maintain. Tapi pastikan singkat dia aktif. Itu beza dia. Tapi dia kena start top up RM30 baru dia aktif esoknya. Kalau masih top up tu masih ada, dia masih aktif lah. Asalkan singkat dia masih aktif. Dia tak ada syarat dia kena top up setiap bulan ke apa, tak ada. Cuma kali pertama je dia kena top up 30 untuk aktifkan insurans dia. Selepas tu, setiap bulan tu pastikan singkat dia tu aktif je. Jangan expired. Sebab tu saya fikir saya kena ajukan soalan ni pada Tuan. Sebab nanti bila saya dah ada dah tanya orang, tentu dia orang tanya juga. Betul. Cuma tuan tahu kan, kalau kekal nombor lama RM8,000, kalau nombor baru RM4,000. Tuan tahu kan. Lepas tu, sebab itulah masa tuan start registerkan orang, sekarang dah wajib kan masukkan nama beneficiary, maksudnya masukkan nama waris kan. Sebab itu adalah untuk insurans. Itu diwajibkanlah untuk syarat company tersebut. Ya. So, kalau dia nak tahu sama ada valid ke tak, dia boleh WhatsApp HQ dia. Jangan risau. HQ ya. Okey, insya-Allah. Okey. Bagi kawan lain lah bagi soalan. Boleh. Okey, next. Siapa ada soalan lagi? Assalamualaikum Hafiz. Dina nak tanya. Okey, kan ada yang customer lama tu yang dapat BPR, dia orang akan ada dapat My Salam tu kan? Macam mana dia orang nak aktifkan My Salam tu? Kan dulu My ada Salam tu yang mana My Salam tu ada yang sebelum dapat insurans 8K ni, dia ada dapat siapa yang dapat BKM atau BPR dapat My Salam. Dulu RM50. Lepas tu HQ naikkan ke RM75. Diorang kena ada kad ke ataupun terus bagi tahu je saya ni user Tone Wow? Untuk dapatkan RM75 tu? Sebab ramai customer dapat SMS yang sebelum saya daftar sebelum bulan 4 ni lah. Diorang screenshot ke saya tanya, Cik Dina macam mana nak aktifkan My Salam ni? Cuma dia orang kata bagi nama apa semua. Tapi dia orang kata kena rujuk. Saya tak tahulah macam mana nak explain. Cumanya dia orang nak aktifkan lah sebab RM75 tu boleh guna untuk sampai berapa bulan hari tu dia orang bagi tahu. Itu untuk layak yang dapat BKM lah. So kena tanya HQ ke ataupun macam mana? Sebab dia orang kata ada kad tau. Dia orang akan dapat kad. Macam tulis itu My Salam. Yang itu memang kena tanya HQ. Saya tak pastilah yang tu. Tapi tadi saya tengok dekat ruang chat Kak Baiti ada jawab tadi. Kak Baiti cakap My Salam tu link dengan BPR atau betul-betul kena follow up dengan BKM. Tak perlu kad, automatik dapat. Kak Baiti. Okay. Thank you Kak Kak Baiti. Niza pun cakap tu betul tu.
Dia kena follow up dengan BKM, tak perlu kad, automatik dapat. Oh, okey Yang okey. kad Thank semua automatik dapat lah. Insurans pun automatik dapat. Commission pun automatik dapat. Pernah masa tu commission dapat 21 hari Okey. bulan, ada WhatsApp kan. Kenapa duit masuk dalam akaun ni, duit apa? Siap marah saya lagi, duit apa? Duit commission lah. Takkan commission masuk nak kena ketuk pintu dulu kan? Macam tu lah. Semuanya automatik dapat. As long kita dah update, tak ada masalah. Okay. Okay, next. Ada lagi soalan? Apa lagi nak tanya? Ya, saya nak tanya soalan lah. Boleh. Ya, saya tak nak tanya soalan yang teknikal. Saya nak tanya macam mana Boleh. Tuan Macam mana saya kekal answer? macam mana Tuan boleh kekal untuk konsisten, dan macam mana Tuan boleh dapat sehingga 6 angka sebulan? Apa tips dia? Okay, saya jawab satu-satu lah. First, macam mana konsisten kan? Saya tak tahulah jawapan ni terlalu klise ke apa kan. Tapi saya jawab je lah. Dari dulu sampai sekarang, kenapa saya buat kan? Saya rasa jawapan yang paling tepat untuk saya kan. Bukanlah sebabkan jadual ke apa ke. Saya selalu jawab kan. Saya sebenarnya pertama yang buatkan saya terus buat adalah disebabkan saya dah bakar jambatan lama. Contoh bila saya nak buat bisnes ni, saya rasa ini pilihan yang saya ada. Ini saja option yang saya ada. Saya tak ada option lain. Saya tak ada pekerjaan kan. Dulu masa saya start belajar, saya habis degree, saya start practical, saya dah tak suka dah dengan pekerjaan yang saya buat. Saya belajar tinggi-tinggi, sampai pointer saya tinggi kan. Kelas pertama, nombor 2, orang terbaik dalam fakulti saya. Tapi at the end, bila saya practical, saya tak suka dengan pekerjaan saya. Iaitu pekerjaan saya, course saya adalah ukur tanah. Saya bukan architecture. Kalau architecture mungkin saya jatuh cinta kot. Tapi saya kena ukur tanah. Pergi hutan, ukur kan. Jadi saya belajar rajin-rajin. Saya rasa bukan saya belajar rajin-rajin untuk saya kerja macam ni. Saya bukan nak menghina apa pekerjaan yang saya buat. Maksud saya belajar rajin-rajin bukan untuk kerja macam tu. Jadi saya boleh kerja kat office, buat saya punya macam apa ni kita panggil bisnes sendirilah dalam bidang tu. Tapi dia kena kerja 3 tahun. Maksudnya kena ada pengalaman saya. Jadi saya rasa 3 tahun untuk saya buang masa macam tu, saya rasa saya boleh dapat lebih. So saya tekad saya nak tinggalkan pekerjaan saya, tapi saya tak ada option. Kalau saya tinggal bidang saya kena start SPM. Saya kena guna sijil SPM untuk saya kerja kat tempat lain. So saya rasa tak berbaloi. Dan bila saya start kerja, saya cuba bekerja, gunakan apa yang qualification yang saya ada. Saya mula dengan gaji 1,500. So bila saya mula gaji 1,500, saya kerja pagi petang balik cukup sebulan kan. Saya hanya boleh saving RM70 saja. Bayangkan, RM70 saya boleh saving. Saya jual kerepek dekat depan Maybank. Saya boleh saving RM1,000. Balik tu saya kerja, saya tuju. Aku boleh saving RM70. Aku jual kerepek kat Maybank. Kadang-kadang saya pergi kat kedai-kedai, bang, kerepek bang. Ini sistem betul kan? Saya boleh saving RM1,000. Jadi saya rasa, kenapa saya nak kejar mata orang? Kalau saya kerja, saya pakai kemeja kan. Tapi saya boleh saving RM70. Tapi kalau saya jual kerepek, orang tak pandang, tapi saya boleh saving RM1,000. So saya tak perlu kejar mata orang. Saya kena cuba cari benda yang bisnes yang saya kena pilih untuk saya punya bisnes seumur hidup saya. Dan saya boleh buat penyimpanan yang baik lah. So bila saya jumpa lah bisnes yang saya nak, iaitu saya bisnes jual sekali untung berkali-kali. Dulu saya jual casing semua kan. Saya jual casing, saya pergi kedai-kedai, jual casing. Kan, letak barang dekat situ, kalau ada orang beli, kira saya bahagi keuntungan dengan owner kedai. Saya buat macam konsep roti Gardenia lah. Apa kita panggil tu, konsep dia. Dia letak dulu barang. Macam tu. Jadi saya penat buat kerja tu. Saya jual buku dekat sekolah-sekolah. Pergi sekolah jumpa guru besar. Jual buku dekat dalam sekolah. Kan. Waktu rehat budak datang beli. Untung. Boleh untung. Tapi penat bang. Penat. Hari-hari nak kena pergi sekolah kan. Sebelum budak masuk sekolah, saya dah kena pergi sekolah dulu. Jadi saya rasa kalau saya kena buat, baru saya dapat untung. Kalau hari tu saya tak buat, saya tak dapat untung. Jadi saya memang dari dulu saya cari apa benda yang saya boleh jual sekali saya dapat untung kali-kali. Itu sebabnya saya mula masuk dalam bidang business agent. Saya jadi ejen jual emas lah, jual hartanah lah. Sebab saya nampak potensi untuk dapat keuntungan berturut-turut tu. Cuma jiwa saya bukan kat situ. Maksudnya emas dia perlukan modal yang besar. Kan? Dia perlu tangkap orang-orang yang ada kemampuan kan. Sama juga bisa tanah, saya perlu networking. Saya kena kenal orang yang ada capital untuk dia boleh beli rumah.
Saya jumpa pula singkat. Singkat saya tak perlu deal dengan orang-orang macam ni. Saya nampak saya jual, orang tu aku top up turut-turut. Bila saya nampak benda tu, saya tarik handbrake, saya bakar jambatan saya lama, saya cakap, saya dah lalu benda ni, saya akan buat sampai jadi juga. Kalau saya tak jadi, saya mati. Macam itulah ibaratnya kan. Sebab saya dah tak ada apalah. Saya dah cakap dengan mak saya, ini pekerjaan yang saya buat. Mak, bagi masa saya setahun untuk saya buat benda ni. Saya jumpa mak saya cakap betul-betul kan. Bagi saya setahun, kalau setahun saya tak berjadi juga benda ni, saya tak boleh dapat 3,000 pendapatan, saya tak buat benda ni. Saya akan kerjalah macam biasa. Saya akan pergi pada bidang yang saya tak suka. So, alhamdulillah masa setahun saya buat tu, saya buat memang sangat struggle. Setahun saya daftarkan lebih kurang dalam 200 orang dan masa tu pendapatan saya 9,000 lebih sebulan. So, daripada situ, mak saya pun reda, saya terus buatlah. Tahun kedua meningkat 30,000. Masuk tahun ketiga, tahun kelima masa tu dah 50,000. Masuk tahun ke-6 100,000. Dia terus meningkat. Commission lah. Dia sampai ke tahap tu. Tuan, Okay, saya nak mencelah sedikit. Saya dari apa yang Tuan cerita tadi, saya rasa ada sedikit persamaan lah dekat apa yang saya tersentuh dengan apa yang Tuan cakap tadi. Waktu Tuan first nak start bisnes ni, Tuan minta restu daripada mak Tuan. Jadi sebenarnya itu pun apa yang saya sendiri buat. Bila saya nak start je bisnes SIM card ni, first kali orang yang saya minta izin adalah mak saya. So saya rasa benda tu, restu mak penting tu. betul, saya rasa benda tu lah yang menyebabkan apa yang saya dapat hari ni, mungkin itu antara salah satu penyebab utama lah. Dan apa yang Tuan dapat hari ni, mungkin itu juga yang saya nampak. Betul, saya tak nafikan benda tu. Sebab mak saya hari-hari doakan saya. Saya yakin lah kawan-kawan. Kalau lah bukan kerana mak saya reda kan, kerana doa mak saya kan, saya tak akan berada kat tahap macam ni. Saya rasa saya tersekat sekarang ni sebab saya tak cakap lagi dengan mak saya kot. Tapi saya berkejam sembang benda tu je. Lepas tu saya dengar kebanyakan yang berjaya dalam Tawau ni banyak yang minta restu mak. Dah 3-4 orang besar-besar, gaji yang income besar dalam Tawau ni, saya dengar kena minta restu mak. Yalah, betul lah. Saya rasa balik ni saya kena. Ya, betul. Restu mak yang sangat-sangat penting. Ya, saya setuju. Saya setuju. Sebab mak saya pun macam confused lagi. Apa benda Tawau ni? Betul. Dulu kan, masa saya start buat, kan Zaris, masa saya start buat dulu kan, mak saya tak suka apa yang saya buat ni. Mak saya cukup kecam dengan apa saya buat. Apa yang dia cakap kan, dia kata dia panggil saya Long sebab saya sulung kan. Long, dia cakap macam ni saya tahu. Mungkin kelakar lah. Long, sebelum Along buat bisnes benda ni, mak dah buat dah benda ni. Saya terkejut. Bila masa pula mak buat bisnes cakap dulu ada ke bisnes cakap kan? Tapi mak saya nak cakap lah bisnes yang macam ada macam ejen downline apply ni mak saya dah pernah buat dulu. Dulu mak saya buat Luxor kan. Luxor yang apa benda diamond lah apa, mak saya cakap dah siap masuk podium lah, dah naik podium. Lepas tu mak saya cakap mak saya dah pernah kena tipu dulu 10,000, 30,000 macam tu lah. 30,000 buat loan dengan kerajaan. Dia kata siap ada datuk lagi menteri kita yang kita merasmikan lalai kali benda tu tipu, scam. Kan, jadi bila saya explain balik kat mak saya kan, saya ceritalah betul-betul kat mak saya, okey, bisnes konsep dia simple, kita jual barang bang, bukan kita ajak orang kan. Lepas tu saya cakap tak. Mak saya memang tak bagi, dia tak berapa nak suka sebab dia rasa dia takut anak dia bila buat sia-sia kan akhirnya kan. Mak saya tetap juga dia cucuk saya, Long, Along kerja lah, sampai Along kerja Along buatlah ni part time. Dia tetap, dia macam tak nak bagi tapi pada masa sama dia suruh saya kerja dia buat. Lepas tu last kali saya deal betul-betul dengan mak saya, mak macam ni mak bagi masa Along setahun untuk Along buat betul. Kalau lepas tahun Along buat tak jadi, mak tak suka dengan result Along dapat, tak apa, Along kerja Along buat apa yang mak nak. Itu dululah masa saya buat full time sebab masa tu saya belum kahwin. Janganlah Tuan Arifin kan atau Tuan Ahmad kan berhenti polis tu buat full time, jangan. Dulu saya full time sebab saya belum kahwin. Saya tak ada komitmen, bini tak ada, anak Ahmad tak tu ada, dah naik duduk pangkat rumah. Jangan buat hal. Ada ni. Okey, mencela Ada ni untuk si Zaris dengan Kak Pa tak sabar-sabar nak berhenti kerja ya sebab nak full time. Nanti minta nasihat sikit dekat Tuan Hafiz ni macam mana sebab pada yang saya tengok kan
Sebab apa yang saya tengok, kadang-kadang yang full time pun dia tak boleh buat. Ada je saya punya dealer tu suri rumah dia. Kononnya saya suri rumah, dia pun nak ikut lah kan. 10 singkat dah beli. Dari dekat setahun dah buat perkasan, rasa dah jadi apa dah singkat. Tak jadi apa pun, suri rumah. Dia nak ikutkan sebab dia full time kan. Okey, ada juga yang part time macam ni lah, macam Tuan Hazim kan. Part time, elok je 20K kan, boleh buat. Nombor satu lagi lah. Ni kan. Bukan pada masa yang kita ni full time ke, kita ni suri rumah ke, kita ni arkitek ke, kita ni part time full time ke, saya rasa bukan pada tu. Betul tak Tuan? Betul lah. Jadi Betul. yang untuk ini ni, untuk dealer saya ni, Zaris dengan Kak Pah ni, dia tak sabar-sabar, dia kata dia nak berhenti kerja biar dia boleh buat full time. Saya rasa saya takut tau. Saya takut nanti bila dia berhenti kerja dia tak boleh buat, aduh terjun bangunan kan. Jadi Macam ni Kak. saya rasa bukan itu Saya rasa macam ni. yang di apa? Kalau macam Kak cakap kan, dia berhenti kerja ke apa. Saya kalau ikutkan hati saya ni, kalau saya jahat kan, saya suruh Kak Zarif berhenti kerja. Tak apa, berhenti kerja. Buat betul. Kalau ikut hati saya, betul. kalau saya jahat kan, apa peduli apa kalau dia tak berjaya ke apa. Janji dia buat full time kat aku. No, kita fikir untuk masa depan sebab kita betul-betul nak tolong. Kita tak nak nanti at the end benda tu menyusahkan diri. Unless lah kalau Kak Zaris ke kan, ada memang sudah allocatekan satu duit untuk survive dalam masa setahun memang boleh hidup dengan setahun, ada simpanan setahun untuk buat secara full time, itu boleh go on. Sebab kadang-kadang orang kerja ni kita tak boleh nak cakap, sebab kadang-kadang kerja dia memang kerja 8 jam tu memang tak ada masa nak ngadap handphone ke, nak buat bisnes ke apa, kita faham. Jadi orang ni memang nak buat secara full time kan. Tapi ada orang yang dia boleh buat secara part time sebab apa, mungkin kerja dia tu tak mengganggu bisnes dia. Contoh kan, Tuan Hazim kan, saya ingat lagi cerita macam mana start dia dulu. Dia start follow apa dia buat. Sebelum dia kerja, dia iklan. Waktu tengah hari rehat, iklan. Sebelum balik, buat iklan, balas WhatsApp. Dia ada masa. Tapi ada orang memang tak ada masa. Contoh, dia kerja kilang kan, 12 jam kan. Jadi bergantung kepada masa di sini. Tapi kalau dia nak buat full time, dia betul-betul tekan nak buat full time, apa yang saya cadangkan satu je. You ada allocatekan satu duit untuk you survive untuk setahun. Sebab kalau nak buat full time ke apa, kena setahun. Setahun. Dulu saya buat pun setahun. Tapi masa saya buat setahun, walaupun saya tak ada duit, saya duduk rumah mak saya. Makan mak saya yang sediakan beras. Kan? Tidur kat rumah. Jadi, saya tak ada keluar apa-apa duit. Kereta pun kadang-kadang saya pergi pakai kereta mak saya. Dululah bujang masa saya umur 24 tahun, belum kahwin kan. Zaman bercinta. So, itu proses dia. Cuma apa saya nak bagi tahulah, kalau you all nak dapatkan satu pendapatan yang banyak, saya boleh bagi tahu rahsia dia. Contoh kan, tadi Hazim tanya saya soalan yang kedua, macam mana nak bina 50,000. Saya dah jawab soalan pertama, sebab saya dah bakar jambatan lama. Itu jawapan paling tepat. Ada jawapan kecil-kecil dia, saya buat jadual, saya konsisten ke apa. Tapi sebab saya bakar jambatan lama. Disebabkan saya bakar jambatan lama, saya down ke, saya naik ke, saya down ke, saya kena dihentam orang ke, tak ada apa-apa prospek ke, tak ada close ke apa, saya down kan. Saya tak boleh down. Sebab kalau saya down, saya mati lah. Tak ada orang nak tolong saya. Hidup keras kan. So, saya kena bangkit sendiri. Macam Kak Kurnia kan, walaupun start baru balik, tak ada orang tolong kita. Kita kena buat sendiri. Kita kena survive, kita kena naik sendiri, kita kena semangat sendiri. Takkan ada orang tolong kita kan. Soalan yang kedua, macam mana saya bandingkan 10,000 adalah merujuk kepada soalan yang Kak Kurnia saya bagi tahu. Macam mana you all nak dapat pendapatan banyak? Senang je. Cara untuk kita bina pendapatan tu sekurang-kurangnya 3,000 sampai ke 10,000. Jadi senang. Tapi you all kena buat apa yang saya bagi tahu ni. Kalau siapa yang buat benda ni, pendapatan 3,000 ke 10,000 mesti ada punya. Tapi kena betul-betul buat. Baru boleh dapat. Saya nak ajar Kak Zaris ke kan, untuk dapat pendapatan 3,000. Pada saya 3,000 tu adalah permulaan yang baik lah. Sebab kalau setakat pendapatan 1,000, 2,000 saya rasa tak boleh survive lagi. Tapi kalau pendapatan 3,000 tu okey, start. Sebab engineer pun sekarang starting 2,000 lebih kan. So dapat 3,000, pada saya stable. Jadi 3,000 ke 10,000 macam mana cara dia? Yang pertama, apa yang you all kena capai? You all pertama sekali kena buka 3 akaun dulu. Kalau setakat bergantung kepada satu singkat, memang susah nak dapat 3,000. Pertama sekali, buka 3 akaun dulu. Kita suka atau tak suka, kita tak ada modal atau tak ada modal, ada modal, kita susah duit untuk kita maintain singkat ke tak, kena buka 3 singkat. Tak ada 3 singkat, start 3,000. Tak percaya, cuba tanya orang yang ada pendapatan 3,000 kat atas. Cak Hazim ke kan, Kak Kurnia ke. Mostly 3 akaun.
Mana ada saya tunjuk saya satu akaun ke 3,000. Susah lah. Pertama, 3 akaun kena buka. Maksudnya dia kena ada 3 SIM card. Satu SIM card daftar, buka satu SIM card yang kedua, daftar bawah SIM card pertama, buka SIM card yang ketiga, daftar bawah SIM card kedua, daftar semua kat sini. Baru kita boleh dapat pendapatan tu 3,000 sampai 10,000. Sebab apa? Senang saya bagi konsep. Kalau kita hidup dengan satu SIM card, kita daftarkan orang, komisen kita 10%. Tier 2 3%, tier 3 13%. Itulah komisen yang kita boleh dapat kalau kita setakat bis. Tapi kalau kita buka 3 akaun, tier 1 saja kita 26%. Tier 2 16%. Tier 3 13%. Boleh saya katakan 2 kali ganda lebih banyak daripada komisen yang ada, yang asal dia. Jadi itu sebab dia. Kenapa saya boleh dapat lebih daripada 100,000? Sebab 3 akaun. Kalau saya buat satu akaun, mungkin pendapatan saya maksimum boleh cecah 50,000 saja. Tapi disebabkan 3 akaun, dia jadi ganda. So, mulakan dengan 3 akaun. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, macam mana untuk kita dapat 3,000 yang pertama? 3,000 ke 10,000? At least kita kena ada 100 orang ahli yang aktif. Kalau setakat ada 10, 20 orang, 30 orang, minta maaf bang. Mungkin lepas untuk bayar hutang kereta je. Saya cakap betul-betul. Ya, saya bagi tu betul-betul. Memang keras. So kita kena ada at least 100 orang. So contohlah, Kak Zaris nak full time, betul. Mulakan nak income 3,000. So maknanya masa tengah kerja tu kena lengkapkan 100 pendaftaran elektif. Selagi tak lengkapkan 100 pendaftaran elektif, memang kelibat 3,000 tu takkan dapat. Memang takkan dapat. Tanyalah orang yang pendapatan 3,000 ke atas ke, memang dia punya pendaftaran at least ada 100 orang yang aktif dekat situ. Okey, kena ada yang aktif situ. Masa saya start buat, 1 tahun pendaftaran saya mendaftar 15 ke 20 orang setiap bulan. Dalam masa setahun, daripada 2015, tahun 2015 tu, saya daftar 15 ke 20 orang sebulan. Setahun, saya daftarkan lebih kurang dalam 200 orang. 200 orang pendaftaran yang saya buat, hanya 100 saja yang hidup. Maksudnya 100 saja yang aktif guna. Yang lain pending, expired. Tapi 100 orang ni tolak komisen saya sampai 9,000 lebih sebulan. Sebab tu saya bagi tahu, kalau you all boleh ada 100, 3,000 ke 10,000 mesti ada. Sebab saya dah lalu benda tu. Saya bukan ajar tuan-tuan nak dapatkan 3,000, pendapatan saya 2,000, no. Saya ajar tuan-tuan nak dapat 3,000, pendapatan saya 100,000. So dengar je apa yang saya cakap. Katakanlah kalau dah buat tak dapat, jangan risau. Saya bayar 3,000 setiap bulan selama setahun. On tak on? Berani tak berani je. Saya berani cakap sebab saya tahu mesti dapat. Tapi you all yang tak berani nak buat. Okey, Dekat sini saya. Untuk Zarif. untuk yang 3 akaun tu, macam saya, strategi saya lah. Macam saya sebab waktu Tuan Excel dulu, kita upgrade tu, kita yang upgrade dengan kita buat bayaran, betul tak? Untuk upgrade waktu Tuan Excel lah. Jadi sekarang ni, bila dah Tuan Wow, kan sistem akan naikkan pangkat tu secara auto. Jadi macam saya untuk orang-orang yang daftar dengan saya lah, biasanya saya tak suggest untuk first time tu terus buka 3 sebab saya risau bila dia daftar je akaun ketiga automatik naik pangkat dulu. Jadi macam saya cadangkan dia daftar dulu at least 15 orang untuk akaun first, and then bila dia daftar 15 orang, saya biasanya untuk yang direct saya upgradekan dia kepada bis. Saya tolong bantu dia, reward dia 100 untuk dia upgrade kepada bis terus. And then bila dia daftar 15 orang tu, dia dah dekat dengan JC. Bila dia dah JC, baru saya buka akaun kedua. And then strategi yang sama juga, daftar 15 orang, upgrade. Lepas dia dah naik pangkat untuk akaun kedua, baru buka akaun 3. Macam saya cadangkan macam tu lah. Sebab sebab bila zaman Tuan Wow ni, dia dah automatik naik pangkat. Bila dia buka 3 terus, daftar terus, situ saya risau akaun ketiga naik pangkat dulu. Betul, apa yang Tuan Aziz cakap betul. Sebab kalau kita, ini kelemahan dia lah. Bila tuan-tuan buka 3 akaun, tuan-tuan daftarkan dekat bawah ni, automatik yang akan komisen paling banyak adalah sini tau. Sini paling banyak. Sini mesti paling banyak lah sebab tuan-tuan daftar dekat akaun 3. So bila dia banyak, komisen dia cecah 200, dia akan upgrade kepada rank center. Contoh junior center kan. So kalau dia upgrade junior center, sini putus tau. Sini putus. So tuan-tuan kena pastikan yang upgrade center tu kena atas dulu. Kena atas dulu.
Lepas tu baru sini. Lepas tu baru sini. So bila dah tiga-tiga center, baru tuan-tuan boleh pulung dekat sini semua dekat aircon 3. Tapi dia kena center dulu, atas ni dulu. So itu terpulang kepada masing-masing, perancangan masing-masing macam mana. Janganlah bila saya cakap kan, buka 3 akaun, daftar terus sini, korang berpuluh di sini. Sampailah sini AC sini masih lagi normal member. Jangan bang. Korang pandailah manage macam mana nak susun kan. Ataupun boleh guna strategi yang Azim guna kan. Buat 1-1-15 dulu. Ikutlah, itu saya takkanlah nak ajar masa dah besar kan. Jadi korang rancang macam mana. Pandai korang. Yang penting akaun ketiga ni, paling sini. Kenapa saya boleh dapat 100,000? Sebab sini. Saya daftar semua dekat sini. Saya daftar sini, jadi automatik sini semua terima. Okay, tapi you all kena ada 3. Perancangan terpulang nak gunakan strategi macam mana untuk upgradekan rank satu-satu, itu kod suka. Masing-masing punya sistem. Dan saya rasa sistem dengan Hazim tu bagus lah. Dia sistematik lah apa yang Hazim ajar tu, which is good. Ikut korang. Kalau nak pasang tapak dulu, pasang tapak siap-siap tu boleh. Jangan. Jadi kita tak terbeban pasang tapak ni, maksudnya akaun pertama kita, akaun kedua mak kita kan, akaun ketiga ke anak ke, yang guna handphone, yang memang dia yang memang pada sedia ada betul handphone. Lah. Betul. Jadi bila dah ada tapak, contoh bila dah ada akaun pertama dah ada tapak kita lah kan, kedua ketiga tu dah ada, bila kita nak daftarkan tu dah senang, dah ada tapak. Betul. Tumpang je dekat dia orang kan. Macam saya dulu, Irdina dulu umur berapa? 15 tahun. Saya pasang tapak dulu siap-siap. Dia sebab apa? Sebab dia pasang pakai handphone. Laki kita pun pakai handphone kan. Jadi pertama akaun kedua tu anak, akaun ketiga tu suami. Mana yang siap pakai handphone? Pakaikan dulu. Nanti bila kita dah upgrade KC, barulah kita letak ke anak kita kan. Lepas barulah dia laki kita pula. Jadi macam itulah dia punya pusingan dia. Sebab tu bila Dina dia buat, dia dah ada tapak dah. Ibarat saya sediakan dia. Masa tu dia dah ada, masa tu dia dah ada, tapi sebab dia ada 2 akaun kan. Akaun pertama tu dah service, akaun yang ini pun dah service center. Bermakna bila dah betul-betul buat tu, mula 3 akaun kan. Sekarang saya dah ada 6 akaun. Maksudnya saya 2 akaun, Irina 2 akaun, saya punya anak lagi. Macam itulah. Siapkan tapak. Faham? Dia ada macam-macam cara. Kak. Contoh macam akak ni cakap, dia tumpang akaun lain. Macam saya guna cara akak. Saya guna cara akak kuda. Contoh saya nama akaun saya pertama, nama saya. Tapi SIM card yang kedua, saya guna nama mak saya. Jadi mak saya guna, dia top up sendiri. Saya tak bayar kau top up dia. Dia top up sendiri. Dulu kan. Okey, kemudian akaun ketiga saya tu bapak saya kan. Tapi semua pakai akaun bank saya. Semua pakai akaun bank saya lah. Dia orang ni sebagai proxy je. Akaun bank tu akaun bank kita. Faham. Nama dia lah, laki mak tiri lantok lah. Dan dia akaun bank. Contohlah kan, macam mak saya kan, akaun kedua ke apa kan. Kadang-kadang mak saya pelik kan, dapat surat LHDN, Noraini Malik. Mak saya cek baki pun tak reti. Kat dari tu kau pandai lah. Kan? Itu cara. Ada cara lagi macam Tuan Hazim juga, iaitu tak kisah pun tak nak pakai tapak siapa-siapa. Boleh je pakai 3 SIM card atas nama sendiri. Tapi better macam buat satu SIM card ni, daftar dulu, bagi ada komisen merasa kan. Contoh, dia dah rasa komisen RM100 sebulan. So, daripada komisen RM100 sebulan ni, dia boleh tolak RM60 bulanan untuk bayar bulan-bulan. Komisen tu buat bayar bulan-bulan SIM card tu. So, dia tak terbeban. Gunakan komisen saja untuk maintainkan SIM card tu. Lepas tu masuk SIM card kedua, masuk SIM card ketiga pun boleh. Terpulang cara masing-masing lah. Cara masing-masing. Yang penting, maksud saya, 3 akaun, 100 orang. Kalau setakat 10, jadi macam ni aja. Kak Pah cakap apa tu? Kak Pah kata jadi macam Kak Nia, anak dia semua ada akaun. Korang satu ada akaun. Cakap saya pasang tapak siap-siap sebab anak sendiri takkan nak kira dengan anak kan. Tapi jangan pasang tapak boyfriend boyfriend ke jangan. Itu macam pesan dekat Idina je tu. Okey, kalau macam saya kan. Saya anak Umur dia lawa tu. Kalau
Kalau kata kita letak anak siap-siap, tengok macam saya memang letak anak siap-siap kan. Jadi dia senang aja sebenarnya. Kalau kita daftarkan 10 orang aja dah ada komisen tu. Potonglah automatik top up, dah tak beban dah kan. Lepas tu daftarkan pula yang akaun lain. Saya dulu, walaupun saya income saya tak banyak lagi, tapi kami tak beban top up tau. Seorang-seorang tu automatik top up semua. Tapi sekarang ni banyak lah ya. Okeylah, alhamdulillah lah kan. Tapi itulah nak kata sebenarnya bukan apa. Bila yang mula-mula ni, saya katalah nak yang mula-mula nak buat kan. Memang kena struggle. Struggle memang kena tebal muka. Jangan malu, cari kawan-kawan. Saya dulu cari kawan-kawan tau. Saya telefon, ekor sampai panas handphone. Saya handphone zaman dulu lagi lah. Semasa saya zaman susah. Saya buat Tonwal saya zaman susah. Zaman kejatuhan saya pakai handphone Alcatel bersony je. Macam mana nak cakap? Bersony je. Lepas tu WhatsApp baru download, Facebook baru download. Tapi sebab saya betul-betul saya nak buat, saya telefon kawan-kawan saya, tak kira. Tiba-tiba ingat pula kawan-kawan lama. Betul lah orang kata nak buat bisnes ingat kawan lama. Automatik memang betul. Tapi saya tak malu. Silaturahim. Saya telefon aja. Tapi alhamdulillah sebuah kawan tu dalam ramai-ramai tu dia akan serah diri masa TNSL dulu lah. Memang struggle. Tak apa, struggle pertama tu. At least kita dah ada income daripada situ kan. Sekarang ni macam Hafiz cakap lah. Struggle dulu, struggle lain. Struggle sekarang lain kan. Struggle dulu kita nak mula-mula nak dapatkan 10 pendaftaran. Kemudian 20 pendaftaran. Itulah. Memang kena tebal muka. Bukannya tengok handphone gitu-gitu aja. Bukan. Belajar sungguh ni. Plan macam mana, prospecting macam mana kan. Tuan Azim, saya tengok. Tengok macam tu lah. Memang struggle yang untuk yang permulaan ni saya bagi tahu untuk yang permulaan. Jangan tiru yang kami yang dah relax yang saya sibuk berkebun ni, jangan. Yang permulaan memang kena struggle. Untuk pengetahuan semua, Kak Kurnia ni baru saja beli kereta cash. Hebat tak hebat? Suri rumah ni, suri rumah. Hebat. Tahniah. Bukan satu je, Azim. Saya dah beli 2 kereta nama saya beli cash. Mula-mula TNSL, tapi TNSL saya income sikit. Income saya masa TNSL dalam 1,000 lebih aja lah. Lepas itu okey saya kumpul-kumpul sebab suami saya blacklist, jadi dia tak boleh nak beli kereta, tak boleh buat lah. Cerita. Masuk kedai pun tak layak tau. Sebab blacklist kita dah tahu awal-awal tak boleh kan. So lepas itu TNSL saya kumpul duit, saya belilah kereta wajah. Itu saksi tu Kak Sayuti tu, kalau kamu nak tahu Kak Sayuti ni adalah keluarga saya. Dia adalah mira saya. Dia saksikan macam mana saya jatuh dulu, duit tak ada, RM10 pun tak ada. Bayangkan kamu. Jadi masa dia masa suami saya itu tak boleh nak buat loan kereta apa semua, bayangkan takkan nak kereta buruk kan. Saya buat TNSL, saya memang niat nak beli kereta. Lepas tu saya kumpul, ada komisen saya banyak lah. Saya beli 10K kalau tak silap. Beli cash. Jadi tak ada hutang lah. Yang ini Tonwal ni 40K ni memang saya beli cash sebab niat saya memang saya tak nak hutang. Saya boleh je nak loan sebenarnya sekarang. Tapi saya tak nak hutang. Sebabnya bila kita hutang ni macam tak best. Sebab saya dah biasa tak ada hutang. Dulu masa saya jatuh, hutang banyak keliling pinggang. Makan nasi sampai sini tak telan tau. Sebab fikir hutang banyak kan. Tapi bila kita tak ada hutang memang best. Jadi maklumat saya buat Tonwal ni sebab saya nak bebas hutang. Saya nak beli cash. Silap-silap hari bulan rumah pun saya beli cash. Doa-doa ya. Allah, amin. Okey, kita sambung. Tanya tuan. Sila. Adakah 3 akaun tu, 333 tu package business? Of course lah. Mestilah package business kalau tuan nak maksimumkan commission. Takkan singkat 33 tu light kan? Light dia still boleh, light boleh. Cuma commission dia kecil lah. Betul lah tu. Sebab tu orang cakap bila nak buka 3 account kan. Nak buka 3 account ni keras sikit modal dia. Tapi memang saya bagi tahu, saya just bagi tahu, saya kongsikan secara jujur dengan you all. Nak dapat commission besar memang kena 3 account. Kena ada ahli 100 orang ahli pendaftaran aktif kat situ, dan at least tips yang ketiga adalah you all kena ada at least 10 orang yang buat bisnes, yang aktif buat bisnes dengan kita. Tak kira dia apa sekali. So you all kena cari jalan. Macam mana you all nak ada at least 10 orang yang sama-sama bergerak aktif dengan kita.
Saya bagi tahu, Satu lagi. sekejap tuan, saya bagi tahu. Macam mana saya boleh bina pendapatan sampai lebih 100,000? Pertama, saya ada 3 akaun. Kedua, saya ada 500 orang ahli aktif yang saya daftarkan. Saya ajar you all ada 100 kan? Tapi saya ada 500 pendaftaran ahli aktif. Saya ada 500 dekat situ. Yang ketiga, saya ada 30 orang yang sama-sama aktif buat bisnes dengan saya. Saya bagi contoh macam Kak Kurnia, Hazim, kan? Jadi saya ada 30 orang yang sama-sama kaki kayuh dengan saya buat bisnes ni. 3 benda ni saja. Dia tolak komisen saya sampai lebih 100,000 sebulan. Jadi sebab tu saya bagi tahu, kalau you all nak capai pendapatan 3,000 ke 10,000, yang pertama dulu, ada 3 akaun, 100 orang ahli aktif, kan ada 10 orang yang sama-sama buat bisnes dengan kita. Jangan 100 pendaftaran yang tuan-tuan buat semua tu. Semua tuan-tuan buat, orang guna je. Tak boleh. Dia kena ada 10 orang dalam rangkaian kita yang sama-sama bergerak untuk kita. Dia push komisen kita untuk lebih besar. So you all strategi, you all fikir 3 benda ni je. Pertama dah 3 akaun belum? Kedua dah 100 orang ahli aktif ke belum? Ketiga dah ada belum 10 orang yang sama-sama buat bisnes dengan kita? Kalau dah ada, insyaAllah memang kita punya pendapatan boleh dapat besar. Okay, boleh dapat besar. Jangan risau. Satu lagi kan. Kalau 3 akaun tu pakai nama sendiri boleh? Boleh tuan, nak pakai nama sendiri, nak pakai nama mak, nak pakai nama kekasih gelap, semua boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma sekarang ni tuan-tuan fikir macam mana nak lengkapkan 3 benda tu saja. Okay. Saya tolong, macam mana saya nak tolong you all semua. Macam mana saya nak tolong, saya buat sampai saya buat satu insentif tau. Sesiapa yang boleh capai 100 pendaftaran ahli aktif, saya akan hadiahkan cash 1,000. Sampai macam tu sekali saya push. Mana ni contohlah, Zaris kan, Kak Sayuti 100, Zaris 100, Farhana 100, Kak Kurnia 100, Arifin 100, Hazim 200 lah. Hazim 300, Kak Kurnia 200, Irdina 200. Lepas tu Arifin, Sharifah, Ahmad semua 100. Maknanya orang-orang ni semua saya bagi 1,000. Ni bukan cabutan tau. Ini cash pasti dapat. Kalau kita ada lebih kurang dalam 40 orang kat sini, 40 orang saya bagi semua. Cuma orang yang nombor 1 buat pendaftaran paling ramai, saya akan bagi 10,000. Nombor 2 saya bagi 7,000. Nombor 3 saya bagi 5,000. Nombor 4 saya bagi 3,000. Nombor 5 saya bagi 2,000. Nombor 6 sampailah berapa pun semua saya bagi 1,000. Kenapa saya buat benda ni? Senang je. Saya nak galakkan you all capai 100 tu. Sebab selagi tak capai 100 tu, itu yang komisen masih lagi ratus-ratus. Itu je. Ramai orang selalu peningan. Macam kenapa? Tuan dah capai tak? Ramai orang selalu WhatsApp saya Tuan kan. dah capai. Orang selalu WhatsApp saya kan. Bang, macam kenapa saya buat komisen saya tak push-push komisen saya tak naik-naik. Kenapa saya punya komisen tak naik-naik? Soalan yang selalu, sampai saya dah nak muntah dah dengar soalan yang sama. Kenapa saya dah buat komisen saya tak naik-naik? Saya dah buat dah ni, saya dah buat tapi komisen saya tak naik-naik. Jawapan dia senang je. Selagi tak complete 3 benda tu, 3 akaun, 100 ahli aktif, ada 10 orang network yang buat kerja dengan kita. Memang selagi tu komisen kita akan berlegar kat situ. Jadi fokus dia pada apa yang saya buat. Memang semua orang boleh dapat. Sebab dalam bisnes ni, dia bukan macam kita kerja tau. Kalau kita kerja, CEO gaji dia berapa? 30,000. Kalau kita nak kerja, gaji kita nak sama dengan CEO, kita kena pastikan CEO tu mati dulu. Dia mati dulu, kita ganti tempat dia. Baru gaji kita 30,000. Betul. Itu konsep kerja. Kerja dia tak boleh. Kau tak boleh. Dia tak boleh ada 2 CEO, tak boleh. Dia tak boleh ada 2 bos. Kau nak dapat gaji lebih daripada 10,000 kan. Kau kena tahu. Contoh manager 10,000. Kau kena pasti manager tu mati dulu. Baru kau ganti tempat dia, kau dapat 10,000. Tapi dalam Tunwal, semua orang boleh dapat gaji 100,000. Boleh dapat gaji 3,000, 5,000. Boleh. Tak perlu tunggu saya mati dulu. No. You all boleh dapat. Tapi capai target lah. Kalau you all boleh dapat 500 ahli aktif, ada 30 orang yang sama-sama buat bisnes dalam rangkaian, memang komisen boleh jadi 100,000. Konsep yang sama. Okay, konsep yang sama. Tak ada masalah. Right, so capai je benda tu. Cuma saya buat insentif tu sampai akhir Oktober lah. Maksudnya sehingga akhir Oktober ni, siapa yang capai saya akan reward benda tu. Okey, saya tak adalah saya tak tetapkan masa. Kalau saya tetapkan masa, nanti Tuan Arifin dah tahun 2025 pun masih tak capai lagi kan. So saya tetapkan masa. Saya tetapkan masa supaya you all kejar. Of course, siapa yang capai saya akan invite untuk pergi ke grand dinner nanti. Saya akan buat satu grand dinner pada hujung tahun ni. Kita buat hotel 5 star. Kita buat makan-makan sekali, saya invite korang yang capai target 100 pendaftaran ni, saya akan bagi cash kat sana. Itu yang saya buat
Itu bantuan, itu alternatif yang saya buat untuk saya galakkan semua supaya dapat. Beza bang, beza kalau kita buat Zoom meeting macam ni, semua pendapatan 3,000 ke atas. Beza. Betul. Sekarang ni pendapatan ada yang puluh-puluh ringgit. Ada yang tak ada lagi. Kan? Beza kalau semua yang duduk sini semua dah 3,000 kat atas beza. Jadi sekarang ni ini yang saya nak, impian ni yang kita nak. Right? Okay. Ada soalan lagi? Siapa lagi ada soalan? Saya pula tanya soalan. Boleh. Tanya bang. Okey, saya tanya. Lama Dah sakit dekat. Okey. Kenapa bisnes ni bagi tuan ni rasa bisnes yang terbaik bagi tuan? Macam tu soalannya. Senang je. 3 benda kan. Pertama sebab muda dari kecil. Bila tuan buat bisnes tuan, bisnes ni ada satu je masalah dia. Bisnes ni adalah sebuah pelaburan tau, investment. Tapi dia adalah investment dalam kategori high risk. Investment ni boleh jadi kita untung, boleh jadi kita rugi. Tapi bila kita buat bisnes, boleh jadi kita rugi, boleh jadi kita rugi. Nak jadi boleh jadi untung tu sikit je. Contoh, kalau kita buat bisnes, kalau ada 10 bisnes baru, dalam masa setahun hanya 5 saja yang bertahan. Dalam masa 3 tahun hanya 1 je yang bertahan. Maksudnya hanya 1 je boleh diteruskan. Bayangkan 3 tahun kalau ada 10, 1 je masih bertahan. So 9 lagi tu confirm gagal dalam masa 3 tahun. So bayangkan kalau kita labur 50,000, 100,000 untuk kita buat bisnes, kau get ready je dalam masa 3 tahun sama ada kau lingkup ataupun kau lingkup. Hanya 1 je bertahan. Orang yang betul-betul je, yang betul-betul ekosistem dia akan bertahan. Jadi bisnes adalah satu pelaburan yang paling rugi sekali. Tapi kalau dia berjaya, dia paling untung bang. Dia paling untung kan. Kita tengok contoh lah kan. Baju Melayu kan, Bulan Bintang kan. Sekarang meletup Bulan Bintang kan. Orangnya muda lagi, 23 tahun. Nama dia Mary. Kan? Tapi nak jadi tahap macam dia, bayangkan kan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu model baju Melayu yang ada dekat dalam pasaran ni tak boleh pergi macam dia. Dia seorang ni. So nampak tak dia punya purata untuk berjaya kecil gila. Sebab tu lah saya suka bisnes sebab muda kecil. So kalau apa-apa, kalau kita ni dalam kategori gagal, kalau kau ni dalam kategori gagal, kau hilang RM12 lah. Itu yang pertama kan. So kita tak putus kawan. So sebab tu saya suka ajak orang buat bisnes ni sebab kalau dia hilang RM12, tak ada masalah. Aku boleh bayar kat kau. Pokok pun RM18 bang. Kan? So tu yang pertama. Yang kedua dia repeat sale lah. Sebab tu pada saya dia yang terbaik. Dia repeat sale. Buat sekali untung berkali-kali. Susah lah nak jumpa bisnes yang boleh buat sekali untung berkali-kali kan. Saya ada limau. Limau ni bukan saya makan tau. Bulan puasa sekarang. Limau kan. Kalau kita nak dapat untung jual limau ni, kita kena jual banyak kali. Limau ni untung dia kecil. Kalau kita nak jual banyak kali, kita kena main volume. Sama juga dengan SIM card. Top up. Orang top up RM10, kita dapat RM1. Orang top up RM5, kita dapat 50 sen kan. Untung sen-sen kecil-kecil. Kena main volume juga. Tapi beza main volume ni dengan main volume SIM card. Main volume ni, kita dah main volume banyak, tiap-tiap bulan kena main volume. Tapi kalau SIM card bang, sekali kita dah dapat volume tu akan tiap-tiap bulan dapat bang. Volume tu akan tiap-tiap bulan dapat. Okey. Tiap-tiap bulan dapat. Yang ketiga sebab potensi bisnes ni. Bang, saya bagi tahu dulu masa abang muda dulu, sekarang pun muda. Dulu masa muda, tahun 2004, 2003 kan, 2012, kita rewind balik 10 tahun yang lepas. Hanya ada 3 je telco yang ada kat Malaysia ni. Digi, Maxis, Celcom. U-Mobile pun tak ada lagi. Kalau ada pun belum lagi, orang tak kenal lagi. Tapi sekarang bang, lebih 10 telco ada dekat dalam Malaysia. Dan lagi dahsyatnya sekarang ni, boleh dikatakan hampir semua telco besar, telco MNO tau, Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile, semua dah buat referral program macam mana Tuan Wah buat. Celcom ada tak? Celcom ada, korang je tak tahu. Celcom Boss ada, cuma dia dah terkubur lah. Dah hampir-hampir dah nazak dah. Maxis ada. Siapa cakap Maxis tak ada? Sekarang tengah buat rancak sekarang. Kan? Digi ada Tuan Wow. Sebelum ni Digi ada tak? Ada. Tron Exist. Kan? Ada lagi satu lagi sebelum Tron Exist. U-Mobile aja tak ada. Satu hari U-Mobile tak tahan, dia akan buat juga. Saya dah expect dah. Dalam masa 3-5 tahun akan datang, lepas ni akan ada 5G tau. Bila ada 5G, internet laju. Kota limited ada orang offer. Internet laju, lepas ni 5G semua internet laju. So kalau dah ada unlimited data, unlimited kota speed, apa lagi yang diorang nak offer? Apa lagi diorang nak offer lepas ni? Dia dah tak ada benda nak offer dah. Satu je boleh diorang offer duit je.
So benda ni kita dah buat sekarang. So dalam 3-5 tahun akan datang, orang buat duit melalui SIM card, benda ni akan jadi satu normalisasi. Semua orang lepas ni bila kau sekarang ni kita beli SIM card, kita dapat SIM card kan. Lepas ni siapa beli SIM card, kalau kita offer family kita datang kan, dia orang akan bayar satu referral punya bonus tu. Semua telco. Percaya cakap saya. Potong jari. Maksudnya kita antara yang terawal lah. Kalau kita stay sekarang ni, kita stay, kita buat betul-betul, lepas ni orang lain semua akan follow. Semua telco semua dah start buat. Semua dah start buat dah. Cuma kita orang-orang yang baru nak start ni, dia akan refer kita. Dia akan cari kita. Sebab kita dah ada pengalaman, kita dah buat lama, kita dah bina personal branding tu dah lama. So bila orang yang baru-baru nak buat ni, dia baru nak start, dia akan refer kita. So insya-Allah nanti akan senang. Itu satu. Itu satulah macam Tuan Azim cakap kan. Kita yang terawal, kita antara orang yang dah buat dulu, dah nampak peluang dulu. So kita dah ada pengalaman untuk jual-jual SIM card ni. So bila benda ni dah betul-betul jadi satu normalisasi, orang ramai dah start buat, masa tu kita dah ke depan dah. Itu yang paling penting lah, benda tu yang paling penting kan. So 3 benda ni lah, pada saya bisnes ni kenapa dia terbaik kan. Ada banyak bisnes lagi kat luar sana. Tapi benda yang terbaik disebabkan 3 benda ni. Saya tak jumpa lagi setakat ni 3 benda ni yang ada pada bisnes lain. Ada ramai orang invite saya untuk buat bisnes lain. Banyak bang, sangat banyak. Dah sampai sekarang kan. Tapi saya rasa setakat ni saya buat yang ni lagi lah. Yang ni saya buat lagi. Okey, ada soalan lain? Okey, apa Tuan bagi secara detail lah macam mana untuk yang baru nak bermula ni, nak buat penajakan tu. Apa yang mereka perlu buat kan? Contohnya melalui apa media sosial ke offline ke online ni mana-mana lah yang dia orang yang tak boleh menaja ni. Kenapa tak boleh menaja? Kalau saya rasa macam senang aja sebab apa? Kawan-kawan rapat mesti ada kan. Ini ada. Saya sapu dulu kat Sayuti tu. Harga saya sapu je. Ada yang nak, ada yang tak nak. Itu biasalah kan. Tapi untuk inilah apa Tuan bagi pencerahan lagi. Senang je. Dia orang ni nak menaja. Start tu kalau korang baru macam bermula kan. Okey. Kalau kita baru bermula, ingat 5 benda. First kali kita kena ada knowledge dulu tau. Knowledge ni paling penting. Dulu masa saya start awal-awal, seminggu pertama tu saya dapatkan knowledge dulu. Contoh knowledge apa yang kena ada kan. Pertama sekali kita kena tahu pasal produk knowledge dulu. Kita kena tahulah apa kelebihan produk kita. Sebab kita nak boleh cerita dengan orang ni. Kalau kita tak ada knowledge, memang kita tak akan ada confident. Berapa ramai orang tanya saya kan, saya tak ada confident lah saya nak cerita. Saya tak yakin. Sebab apa kau tak yakin? Yakin ni bukan boleh beli bang. Dia bukan boleh beli kat pasar. Yakin. Nak beli yakin selonggok, mana boleh. Yakin tak boleh beli. Yakin ni ada. Bila kita ada knowledge pasal produk tu. Contohlah limau kan. Daripada kulit, isi, biji dalam dia, semua kita tahu. Tengok je kita dah tahu manis ke tak manis kan. Orang yang ada knowledge dia orang akan confident. So you all dapatkan knowledge dulu. Contoh, kita kena tahu kelebihan produk kita apa. Speed. Kita kena tahu kelemahan produk-produk lain apa untuk kita nak bangkang dia orang kan. Kita kena tahu dulu knowledge pasal produk kita, apa kelebihan-kelebihan dia, pasal internet, pasal plant, pasal apa. Ini asas dulu. Asas dulu kita kena tahu. So sebab itulah saya cadangkan you all, nak dapatkan knowledge ni, boleh pergi dekat saya punya e-book dulu. Ni e-book saya. You all pergi dekat ruang chat, saya ada bagi link. Okay. Sorry. Saya tengah type sekejap. Okay, e-book. Okay. Korang pergi dekat e-book ni, download dah siap-siap, pergi belajar kat situ. Ambil e-book tu ada 13 e-book, pergi belajar dulu. Belajar dulu, sekolah lah dulu kan. Macam Hazim lah, dia nak jadi arkitek kan. Ingat senang ke nak dapat gaji 5,000 arkitek? Kau kena sekolah dulu, bertahun-tahun bang dia sekolah pasal melukis je. 6 tahun. 6 tahun. Kena Degree sekolah 4 tahun, dulu. master lagi 2 tahun. Master lagi. Grad dapat lah. Merasa. Barulah boleh merasa kan. Macam Tuan Ahmad sekarang kan, dia punya rank, dia punya pangkat dia kan. Berapa lama dia belajar. Ini korang aku bagi video satu je pun, banyaklah link nak kena klik ni, video nak kena tengok. Oi, cerita nak income 5,000, 10,000 kan. Suruh tengok video sikit pun dah marah. Macam mana? Sekolah dulu bang. Sekolah dulu kan. Sebab tu product knowledge yang pertama. Betul. Yang kedua kan, belajar dulu pasal plan marketing. Plan marketing sangat penting. Sebab apa? Kalau korang nak ajak orang buat bisnes, plan marketing kena tahu. Maksudnya level-level tu, tier 1, 2, 3 light, biz berapa, rank center berapa, commission nak kena capai berapa commission. So itu
asas. Daripada line nak naik bis macam mana, cara cuma cek. So asas dia, pergi ambil dekat ibu saya tu, pergi belajar dulu. So tu yang kedua. Yang ketiga apa? Tahu cara daftar. Sebab dalam bisnes ni senang je, kita nak dapat income banyak, daftar ramai orang. Dia tak ada istilah kau income banyak, kau kena guna lama, kau kena peram singkat tu. Bukan, ataupun kau kena pandai bercakap, tak. Senang je. Orang tu pandai bercakap ke, orang tu bisu ke, OKU ke, apa ke, tak boleh bercakap ke, tak penting. Kalau dia bisu tapi dia boleh daftar ramai orang, income dia lagi besar daripada orang yang boleh bercakap tapi tak daftar ramai orang. Sebab kita kena tahu cara daftar. Kalau kita tahu cara daftar, kita boleh daftar ramai orang lah. Ini daftar pun tak reti macam mana. Daftar melalui apps ataupun daftar melalui WhatsApp. Ada dua cara. Ikut. Orang tu kalau rajin daftar melalui apps. Kalau malas sangat, daftar pakai WhatsApp je. Hantar je kat WhatsApp. Ini kena tanya balik kalau siapa yang tak tahu. Yang ketiga apa? Update account bank. Commission masuk dekat account bank. Nombor 5 apa? Kena pastikan kita tahu kat mana nak dapatkan SIM card. So itu asas dia. Tahu kat mana nak dapatkan SIM card, itu asas. So 5 benda ni kita kena tahu dulu. Okay, first. Ini first dulu. Okay, yang kedua, apa yang saya nak bagi tahu? Yang kedua, apa yang you all kena tahu adalah kejap. Okay, bila dah tahu asas 5 benda ni asas dah tahu 5 benda ni, okay, baru kita tahu macam mana kita nak buat marketing. Kita kena pilih apa marketing yang kita suka. Macam saya bukan tak boleh jumpa orang, saya suka jumpa orang. Tapi dulu kekangan saya ni banyak. Kereta tak ada, duit tak berapa nak ada. Jadi nak jumpa orang tak boleh. Nak jumpa member kena belanja minum air, kena ada kenderaan nak pergi kan. Mak saya pergi kerja, naik kereta. So saya nak naik apa? So saya terpaksa buat online. Saya ada desktop. So saya buat online. Tapi ikut orang mana yang dia suka. Contoh Kak Kurnia pandai bercakap kan. Jumpa orang, si rumah, kawan-kawan ramai. Bercakap, jangan ikut saya nak belajar juga buat online, paksa diri. Tak payah. Fokus kepada apa passion kita, apa yang kita suka. Kita kena cari dulu kat mana kita suka. Kan? Saya ada jumpa macam-macam orang. Bukan setakat buat online. Ada orang boleh hidup dengan dia niaga dekat Lazada, dia buat live je. Ada juga orang promote macam tu. Ada orang dia tak buat offline, dia tak buat online, tapi dia niaga dekat pasar, dia buka booth sebelah, bagi singkat. Ada orang cara je, so kita cari kat mana yang kita suit dengan cara kita masing-masing. Tak ada cara yang pasti kau buat kau boleh berjaya, tak ada. Tak ada yang menjanjikan online kau buat mesti kau berjaya online. Offline tak boleh. Tak ada macam tu. Yang penting tak kira cara apa yang kau buat, yang penting kau ada pendaftaran. Itu yang paling penting. Okay. So bila kita dah tahu apa marketing yang kita buat, apa yang kita kena tahu adalah macam mana kita nak set jadual. First, kita revise dulu jadual harian kita apa. Contoh saya bagi kan, Tuan Arifin kerja. So Tuan Arifin kerja tahu dari start pukul berapa ke apa, 8 sampai 5. Contoh, saya bagi contoh 8 sampai 5 kerja kan. So kita dah tahu 8 sampai 5 kerja. So lepas tu apa lagi masa kita malam dan sebagainya. Kita revise balik jadual kita harian, satu hari tu apa kita punya masa. So daripada situ baru kita fikir macam mana kita nak allocatekan waktu bila kita nak buat iklan, waktu bila kita nak buat promosi. Itu cara dia bang. Setiap orang ada jadual masing-masing. Semua ada 24 jam. Kita ada masa kita masing-masing. Tuan Hazim ada masa dia kerja masing-masing. Dia tak boleh tidur saya tak boleh tidur dia. Sebab semua orang ada hakiki masing-masing kan. So kita sendiri yang kena tengok jadual kita macam mana, kita allocatekan bila masa kita buat iklan. Saya bagi contoh. Tuan Adam, dia seorang engineer. Gaji dia 3,000 lebih. Kan? Dia kerja daripada pukul 8 balik pukul 5.30. Kadang-kadang pukul 6. Hari-hari dia macam tu. Malam dia barai. Dia penat. So macam mana cara dia? Dia buat balik, dia structure balik dia punya jadual, dia tengok jadual dia, kemudian dia allocate bila masa dia buat iklan. So dia nampak masa dia ada sebelum dia kerja, dia buat iklan. Waktu dia rehat, dia tak nak rehat dengan kawan dia, dia rehat seorang-seorang. Sebab apa? Sebab dia boleh balas WhatsApp orang, dia boleh buat iklan lagi. Petang sebelum dia balik, dia tak turun balik. Dia buat iklan dulu, dia balas WhatsApp dulu prospek-prospek dia. So hari-hari dia buat benda yang sama sebab dia dah structure kan dah allocate dah waktu bila dia fokus buat bisnes. Hari-hari buat benda tu, hari-hari dia boleh maintain taja 20. Itu je. Kau kena susun jadual. Bila waktu kau free untuk kau buat. Kita tak boleh paksa kau. Kau kena cerita dengan orang hari-hari. Tak boleh. Kalau orang tu dah tak boleh, masa dia tak ada. So kita allocate waktu bila kita punya promosi. Dulu saya buat full time. Hari-hari saya boleh full time. Sekarang saya full time. Macam mana cara saya buat kerja? Saya kerja 3 jam je. Bukan saya kerja hari-hari. Kan? Saya yang full time pun saya kerja 3 jam. Contoh, saya start pukul 12 sampai pukul 3. Waktu bukan puasa lah. Pukul 12 dia saya hilang. Sampai pukul 3. Sebab apa? Saya pergi lepak kat kedai. Saya lepak kedai dengan ada handphone buat kerja.
buat iklan, update story, buat konten video, upload dekat TikTok, kat Reels semua. Lepas tu orang nak dapat view, orang minat, orang WhatsApp saya balas WhatsApp. Masa tu lah saya nak sampaikan info pada ejen, saya WhatsApp staff saya 3 jam tu, hari-hari. Malam saya buat benda lain. Kan? Jadi kita sendiri yang allocatekan masa kita bila jadual harian kita buat kerja. Dia pokok dia senang je. Kita dah allocate waktu bila kita bekerja, kita buat promosi. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena konsisten je hari-hari sampai kita rasa benda tu satu habit. Benda tu dah satu habit. Hari-hari kalau tak buat rasa pelik. So kalau you all boleh buat benda ni, buat checklist balik, masa, setkan bila jadual you all buat promosi, korang konsisten hari-hari mesti boleh dapat hasil punya. Mustahil tak boleh dapat hasil. Sebab korang yang tahu bila waktu korang buat iklan. Cuma korang kena tahu apa platform yang korang nak guna. Online ke, offline ke. Kalau tanya mana yang bagus, buat semua. Itu adalah yang terbaik. Sebab online boleh buat bila-bila masa. Online ni tak semestinya kita kena buat, kita kena yang bayar, kita boleh buat free. Contoh online yang kita kena buat, kita ada dua, satu branding, satu promosi kan. Ramai orang dia fokus kepada promosi, tapi dia tak fokus kepada brand diri dia. Promosi ni macam mana? Dia pergi iklan kat Facebook group, dia pergi iklan kan, target orang yang tak kenal. Ini promosi. Tapi dia terlupa untuk brandkan diri dia, personal brand. Apa personal brand tu? Contohnya dia pergi buat status dekat dia punya media sosial. Sebab dalam media sosial dia ada friend, dia ada follower. Tapi dia tak promote dekat situ. Dia tak cerita apa yang dia buat. Sebab apa? Sebab dia malu. Jadi kita kena ingat, bila kita marketing, dia ada dua. Satu promote, satu brand. Dua-dua kena sama-sama buat. Brand ni kita tak boleh promote. Promote kat sini. Yang promote Facebook group, PM apa semua tu kan. Ads lah apa, itu promote. Tapi brand kau tak boleh promote. Brand kau hanya tunjuk aktiviti saja. Kau hanya nampakkan yang kau ni buat bisnes ni, sentiasa on buat bisnes ni. Itulah dekat media sosial kita. Media sosial kita hanya brand saja. Bila cakap soal brand, apa yang kita kena letak? Pasal live kita, pasal aktiviti bisnes kita. Contoh, you all buat coaching ni. Rakam, buat video, ambil gambar, update. Sebab ini kita nak tunjukkan yang kita ni memang serius dalam bisnes ni. Orang nak join bisnes dengan kita, orang nak beli produk dengan kita, first kali dia nak kena cari customer yang, seller yang betul-betul trusted. Apa contoh orang tu trusted? Senang je, dia tengok orang tu buat lama. Kalau kita pergi Shopee, kita nak beli barang, kita cari satu barang limau, ada banyak orang jual limau. Macam mana kita nak pilih orang yang kita nak beli? Of course, kita akan pilih yang trusted dulu. Macam mana kita nak tahu trusted? Follower dia ada ramai. Ramai orang beli dengan dia. Kita tengok ada ramai orang beli barang kat dia. Sampai beribu. Baru kita beli dengan dia. Kita rasa dia trusted. Kan? Jadi sama juga dalam konsep singkat. Kita semua ni bersaing. Ada 40 orang bersaing. So, kat personal kita punya account tu, kita kena nampakkan brand kita. Kena nampakkan diri kita trusted. Sebab tu kena sentiasa update kita ni buat apa, aktiviti apa-apa. Bukan promote. Promote. Personal brand, bina trust orang. Faham tak? Benda ni yang cukup lemah orang. Bila saya buka je personal punya FB, apa dia buat? Share ustaz-ustaz punya ceramah. Kan? Share pasal akhir zaman, apa semua. Tapi dekat Facebook group, promote. Tapi personal brand dia tak ada. Jadi kau rasa bila kau iklan kat Facebook, orang pergi kat Facebook kau, orang tengok kau tak ada apa pun kau tak ada tunjuk dekat kau benda dia, orang nak beli dengan kau. Silap lah, ada beribu lagi orang promote si Cartoon Wow. Ramai lagi dia boleh cari orang yang lebih trusted. So you all kena ada dua benda ni. Ingat, ini paling penting. Ini paling penting. Sebab kan kalau kita promote, orang lain boleh promote lah. Ramai lagi orang lain boleh promote. Kan? Setakat kau promote kat Facebook group, ada ramai lagi orang yang lagi gigit promote dengan kau. Tapi yang membezakan kau adalah brand. Okay? Bila orang cari, orang jumpa kau, orang tengok kau punya profile tu ibarat macam resume. Dia tengok, oh dia ni memang bagus lah. Dia ni memang boleh trusted. Dia akan beli dengan kita, dia akan join business dengan kita. So kita kena ada dua benda ni, kena seragam. Alright? So ini online. Belum lagi offline. Offline jadikan habit. Saya mana-mana saya jumpa orang kan, saya akan mula approach dia pasal business ataupun pasal produk. Guys, komisen saya dah macam ni pun saya masih lagi buat kerja-kerja yang you all buat sekarang. Contoh kalau saya jumpa orang kan, macam mana saya nak start cerita dengan orang yang saya tak kenal pasal produk. Senang je. You all guna dua benda ni. Kalau kita nak ajak dia jual SIM card, kita nak jual SIM card kat dia, kita jumpa orang, kita mulakan dengan satu soalan je. Tahu apa soalan dia? Tanya, bang, internet macam mana okey? Contoh, raya ni. Raya ni kan, raya, nak jumpa raya kan, kawan-kawan, saudara semua kan. Tanya, bang, macam mana bang, internet, dia tengah guna handphone, internet okey ke? Internet laju ke? Itu je soalan saya. So, bila dia cakap, internet saya okey, laju, saya puas hati, jangan kacau dia. Tak kacau dia. Tapi kalau dia cakap,
Bolehlah abang internet, tak ada laju sangat. Okey je lah. Masa tu apa kita buat? Kita pergi ke soalan kedua. Apa? Tak apa, mari sini. Saya tengok. Internet, saya boleh, mari sini saya tengokkan internet laju ke tak. Kau kena jadi seorang problem solver. Cuba selesaikan masalah dia. Sebab tu kita cakap, jangan promote. Tapi kita cakap, mari sini aku tengokkan internet kau laju ke tak. So apa kita buat? Suruh dia buka fast.com. Suruh dia buka fast.com, kita buka fast.com. So masa dia kata internet aku bolehlah tak ada laju sangat. Kalau dia cakap bolehlah tak ada laju sangat, takkanlah dia buka 100 Mbps bang. Confirm lah 5 Mbps ke bawah kan. Jadi bila dia buka macam tu, kita pula buka, kita punya kelajuan kita beza. So daripada situ baru dia tengok depan mata dia, bang, abang tahu sebab apa sebab abang punya internet laju ni, saya punya internet laju ni bang. Jadi daripada situ barulah jadi jual beli. Itu je dia dah tengok depan mata. Problem solve. 2 soalan tu je. Okay. Sama juga dengan bisnes. Kalau bisnes kita buat dengan 2 soalan juga. Contoh bila saya jumpa mana-mana orang. Contoh saya lepak kedai makan. Kebetulan saya kena duduk meja tu sebab ramai orang. Saya duduk meja dengan seorang budak. Saya akan tanya dia apa. Dek, sekarang kerja apa? Dek, kerja ke sekarang? Kerja apa? Dia pun cerita dia kerja apa. Adik ada buat bisnes? Tak ada. Adik ada plan nak buat bisnes? Itu soalan pertama saya. Ada plan nak buat bisnes? Ada tu nak buat bisnes? Dia kata, ada bang. Cakap, saya tak ada bang. Saya memang kerja je. Saya kerja ni pun duit dah banyak sangat sampai saya tak boleh nak handle. Jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Tapi kalau dia cakap, saya ada juga nak buat bisnes tapi saya tak tahu nak buat apa. Masa tu baru kau mula dengan soalan yang kedua. Nampak? Soalan pertama tadi, soalan kedua apa? Baru kita cakap, abang minat tak kalau nak buat bisnes modal RM2. Modal RM2 dia abang boleh buat bisnes. So kerja abang jadi ejen ni, abang jual barang ni, sekali abang jual abang dapat untung berterusan setiap bulan. Abang jual sekali je abang dapat untung berterusan setiap bulan. Modal RM2 untuk abang jadi ejen. Itu soalan saya kedua. Lepas tu, yang ketiga apa? Tunjuk terus testimoni. Selesai masalah. Nombor 2 cakap macam tu kan. Kita ceritalah yang mana kau jadi ejen singkat, kau jual kat orang singkat, setiap kali orang top up, kau dapat untung berkali-kali. Orang tu boleh top up mana-mana, kau duduk je, kerja macam biasa. Kau buat apa? Foodpanda. Kau kerja Foodpanda macam biasa. Pergi je kayu. Tapi tiap-tiap bulan duit masuk dalam akaun. Ketiga apa? Tunjuk testimoni. Terus buka testimoni, tunjuk bang, ni saya dapat komisen ni. Ini komisen orang top up ni bang. Bukan saya jual singkat. Tak, orang top up ni bang. Saya terima je. Modal RM2 je. Terus dia cakap, macam nak mula. Simple. Tak payah present company ni tahun bila, produk ni apa, tiada kontrak lah apa. Itu semua bullshit semua, tak payah. Okay, fokus je kepada benda ni, memang boleh close. So, offline pun saya buat. Betul lah apa yang Kak Kurnia cakap kan. Kena share. Itulah share dia. Alright. So, kalau orang tak nak, tak ada masalah. Kita terus je, keep on going cerita. Ada 40 juta orang yang pakai handphone. Okay. Yang penting mindset kita satu je. Penuhkan 100 orang pendaftaran ahli aktif. Itu je fokus kita. Kita capai tu komisen RM3,000. Kalau tak capai, WhatsApp saya. Tuan Hafiz, saya dah 100 orang ahli aktif. Komisen saya tak RM3,000 lagi. Tak apa. Saya bank in kepada awak RM3,000 setiap bulan selama setahun. Deal. Deal. Saya mula-mula dulu, waktu saya baru nak start, saya jumpa dengan Tuan Hafiz. Itu yang Tuan Hafiz cakap kat saya. Cukupkan dulu 100 orang. Lepas tu datang jumpa saya balik. So waktu tu saya memang set lah. Macam mana nak cukupkan 100, so saya memang set sebulan mesti kena ada at least 20. Sebab saya nak cukupkan juga 100 orang tu. Dan alhamdulillah lepas tu saya nampaklah hasil tu. Dan kalau saya tak dapat, saya boleh lah minta RM3,000 sebulan daripada Tuan Hafiz. Tapi alhamdulillah dah dapat dah. Dapat. Lebih masalah lagi. ni tak ada orang boleh minta RM3,000 sebulan. Sebab apa? Sebab bila dia dah capai 100 tu, dia dapat lebih. Tak ada orang lagi. Yang saya tak dapat adalah orang tu sendiri. Saya buat perjanjian dengan dia. Saya buat perjanjian dengan korang kan. Tuan Arifin, Kak Fariana kan. Zari semua. Kalau you all capai 100 ahli aktif, tapi tak dapat komisen RM3,000, tak apa. Saya bayar RM3,000 setiap bulan selama setahun. Boleh Kak Sharifah, Sayuti? Boleh kan? Okey. Tapi you all kena ikut syarat saya jugalah. Kalau you all tak capai 100 orang ahli aktif, you all yang bayar saya RM3,000 sebulan. Deal. Kan? Tak adalah saya gurau. Yang penting you all capai 100 pendaftaran ahli aktif. Itu je yang paling penting kan. Dulu saya tak tahulah Hazim ingat ke tak kan. Dulu kita orang, Hazim start join masa 2018-2017 kan. Daripada dulu lagi saya dah cakap pasal pendaftaran 100 tu. Bukan sekarang. Saya cakap daripada dulu lagi.
Sebab saya dah tahu formula dia ni. Saya dah jumpa formula ni daripada 6 tahun lepas lagi saya dah jumpa formula dia. Cuma orang berani tak berani buat je. Sanggup buat tak sanggup buat je. Kita dah jumpa lah formula dia. Dulu lagi teruk tau. Macam mana saya nak suruh orang capai 100 tu, saya tak tahu Azim ingat ke tak kan. Dulu saya daftar dengan kawan saya Naim. Kan? Kalau orang lama ni dia kenal Naim. So masa saya borak dengan dia, cakap kan, saya bahasakan dia kau aku lah sebab dia kawan kan. Dulu saya ingat lagi saya cakap, macam mana aku nak buat 100,000 macam mana aku nak buat 10,000 sebulan? Sebab dulu dia pendapatan dia 19,000. Dulu masa saya awal daftar dengan dia, komisen dia dah 19,000. So saya tanya dia, macam mana aku nak buat 10,000 sebulan ni? Kau boleh bagi tahu aku tak? Aku nak 10,000 je. Lepas tu apa dia balas kat saya tau? Lagi kejam bang. Dia kata, kau dah 100 orang belum daftar? Kalau kau belum daftar 100 orang, kau jangan borak dengan aku lah. Betapa hina dia level kat saya tau. Dulu saya ingat, saya ada kawan saya Ashraf. Nama saya panggil Acap Kepek. Sebab dia suka jual kepek. Dia sama-sama dengan saya jual kepek dulu kan. So dia kata, kau dah daftar 100 belum? Kalau kau dah 1 orang, kau janganlah borak dengan aku. Kau boraklah dengan orang lain dulu. Level aku dah lain. Sampai macam tu tau. Dia punya nak panaskan saya, suruh saya capai 100 tu. Okay, so you all anggaplah ini satu cabaran sebenarnya untuk you all capai. Okay, ada lagi soalan? Sila. Saya just nak share waktu awal-awal dulu bila saya dah waktu 2020 lah terutamanya, waktu saya dah saya awal-awal target nak dapat income. Waktu tu Tuan Hafiz masih lagi income 30,000 waktu tu. Dan saya target kalau boleh saya nak capai at least dekat-dekat dengan Tuan Hafiz lah. Tapi bila saya dah capai waktu tu, first saya dapat 20,000 tu, tiba-tiba Tuan Hafiz dah pergi dah 120,000. So sekarang saya dah give up lah, tak nak kejar lah. Atau lebih-lebih. Tak apa Azim. Azim bersaing dengan Mus'ab. Kasih kejar Mus'ab tu. Bagi dia buka mata sikit. Dia memang macam tu. Dulu masa saya start buat kan, bisnes kan. Saya ingat lagi, masa saya start buat, saya ada kawan saya, nama dia Sazrin. Dulu saya sama-sama buat dengan dia. Komisen saya 500, dia 600. Komisen saya 1,000, dia 1,200. Komisen saya 1,800, dia 2,000. Sampailah setahap komisen saya dah 3,000, dia 3,000 lebih. Kan? Saya bersaing sama-sama dengan dia. Tapi dia ni selalu ejek saya dulu. Dia kata, kau ni bila nak bid komisen aku? Bila kau nak bid komisen aku? Itu pentingnya kawan lah guys. Itu pentingnya kawan. So you all macam Kak Farhana, ada Kak Kurnia, Kak Sayuti kan. Ada satu geng dengan Kak Kurnia kan. Which is bagus. Saya sangat suggest kan. Memang sangat bagus. Kawan, kelompok sama-sama buat bisnes. Contoh Tuan Arifin kan. Kat mana? Sarawak. Boleh banner team dekat sana kan. So ada persaingan. Macam saya dulu, masa saya dengan Sazin tu, dulu ingat lagi. Saya punya kepala saya nak kejar dia je. So bila saya dah bid income dia, saya nak kejar Mus'ab pula. Saya ingat lagi. Masa tu saya baru start, komisen dia dah 3,000. Saya baru nak start. Belum ada komisen lagi. Komisen dia dah 3,000. So saya bid komisen dia. Bila saya dah bid komisen dia, saya nak bid komisen orang lain. Sampailah setahap saya tak tahu nak bid komisen siapa lagi. Kan? Jadi konsepnya yang betul lah. Memang macam tu bila ada kan. Tapi saya tak pernah lah rasakan benda tu satu persaingan lah. Saya buat kerja saya saja. Kalau boleh bid kan. Tak boleh bid, saya tak heran pun. Sebab rezeki masing-masing kan. Cak Anas kan. Anas, saya akan compete dengan wife saya. Boleh, tak ada masalah. Kawan tu perasan. Macam itulah. Cerita dululah. Okey, ada lagi nak tanya. Silakan. Tuan, saya nak ada pertanyaan. Okey, saya 100% online guna Facebook. So kadang-kadang kita akan dapat dari komen dari orang-orang lah. Dia kata bisnis ni tak kelas, bisnis ni tak famous. Lepas tu dia kata penipu. Itu macam mana tuan? Akak promote dekat Facebook group, lepas tu orang komen lah. Orang komen macam tu. Saya tak balas ya, tuan. Saya abaikan aja sebab tuan dah ajar dah. Kalau kita balas nanti panjang. Nanti kita give up. Betul tak? Tapi untuk orang-orang yang baru nak bermula lah, bagilah tips sikit. Dia senang je macam ni. Guys. Mulut jabatan netizen ni bang. Ni kita panggil jabatan netizen. Orang yang komen kan. Jabatan netizen. Netizen ni kita memang takkan boleh nak tutup mulut dia orang. Walaupun kita cakap macam mana kan. Guys. Sedangkan saya, pendapatan saya macam ni bang. Pendapatan
Avatar saya macam ni, adik saya pun pakai SIM card U-Mobile lagi. Macam mana? Adik sendiri. Adik sendiri. So you all jangan pelik. Kalau orang jauh, sedangkan orang yang tak kenal kita pun boleh bash kita, boleh tak percaya dengan apa yang kita dapat, apatah lagi. Sedangkan orang rapat pun boleh tak percaya dengan apa yang kita dapat, apatah lagi orang yang tak kenal kita. So kita tak akan boleh halang mulut diorang. Mulut diorang pergi lantak diorang. Apa nasihat saya, bila you all promote, you all buat status ke, you all iklan ke apa ke, orang dapat komen-komen tu, satu cara je yang paling efektif, yang paling terbaik dan yang paling mulia sekali. Delete ataupun block. Itu cara dia. Kita jangan peduli. Kita jangan berdebat dengan dia orang. Kalau kita berdebat, kau mati. Sebab dia orang tak akan mengaku kalah. Orang sentiasa nak menang. Walaupun benang tu basah macam mana pun, dia akan cuba tegakkan walau apa cara sekalipun. So kita delete, block aja. Selesai masalah, kita pergi fokus pada orang yang nak. Saya bagi tahu. Saya sekarang ni, saya dah boleh dikatakan macam content creator. Saya sekarang ni fokus saya buat satu content creator, sementara korang promote kat Facebook group bagai saya dah mula beralih ke content creator. Mana ni saya buat video-video, saya hasilkan short video untuk saya nak bagi ramai viewer. So bila dapat ramai viewer, ramai orang akan follow saya punya media sosial tu, contoh TikTok ke, Facebook, Instagram ke. So daripada situ dia orang akan tengok apa aktiviti yang saya buat. So daripada situ saya akan dapat ramai orang seradi, ramai orang nak tahu apa bisnes yang saya buat. Ini yang saya buat sekarang. So dalam proses saya buat konten-konten, ada satu konten video, mungkin you all tak perasan lah, ada satu konten video saya buat, boleh reach sampai 1.2 million viewer dekat Facebook. Dekat TikTok saya boleh dapat sampai hampir 700 viewer konten dekat TikTok. Dekat IG saya dapat sampai 800 viewer konten, ada satu konten. Saya dapat konten tu, dia punya bash negatif dia tu, kau bang. Paling teruk apa? Facebook yang paling teruk. Tapi apa yang saya buat? Saya peduli je. Saya siap like lagi apa yang diorang komen negatif tu. Demi apa tuan-tuan? Lagi saya like, lagi ramai orang komen, lagi banyak view, lagi ramai orang seradi dengan saya. Saya cakap betul. Okay. Hari ni saja saya ada close satu orang. Orang Johor duk Pengerang, dia beli 100 keping singkat. Dia ada kedai, dia nak beli 1 keping singkat jadi dealer. Asal daripada mana? Asal daripada konten video saya buat. Saya buat konten dapat banyak view, orang akan tengok profil saya, apa benda dia buat ni? Tengok profil saya. Okay, so benda ni, apa yang saya nak bagi tahu, pokok dia adalah orang yang negatif, kau jangan balas. Kau biar, kau raikan je. Nak lagi bagus, untuk permulaan kau block. Sebab kadang-kadang bila kita promote kat Facebook group kan, bila ada orang negatif macam ni, dia akan jadi berangkai. So sebelum dia berangkai, dia bercambah lagi akar dia, kau delete dulu yang tu. Dia macam tu. Alright, okay. Ada lagi soalan? Silakan. Okay. Kejap. Dengan kakak bergabung. Okay. Tukar nak macam ni lah kan. Okay, kadang ada setengah ni dia kata bila orang tu berjaya kan, yelah kau pandai. Yelah kau pandai bercakap, kau free, kau suri rumah, engkau macam-macam lah dia kata. Ada yang dia nampak kelebihan tu pada orang lain. Tapi pada ini pengalaman saya sendirilah kan. Sebenarnya bukan pada kelebihan orang tu tahu. Sebenarnya daripada apa azam kita sebenarnya. Apa yang kita nak buat tu jadi ke tak jadi, sebab ibarat selalu orang cakap macam ni, kita buat dia. Betul tak? Kan? Jadi macam kalau kata rezeki ni untuk orang yang pandai-pandai je, tak mungkin lah kan. Sebab saya dulu ada dealer kan, ini saya nak cerita dealer ni dia cikgu tau. Masa dia tengok apa saya buat ni, dia pun nak belajar. Dia belajar bukan biasa-biasa, sampai soalan dia pun saya tak tahu nak jawab, tapi saya usaha jugalah. Alhamdulillah dia faham. Dia cikgu kan, dia faham, dia tahu perjalanan commission tu macam mana. Dia tanyalah daripada daripada kalau level 1 aku dapat berapa persen, level 2 berapa persen, sekian persen, saya terang habis kat dia. Kiranya dia ni katam bab itu. Tapi satu penajaan pun tak ada. Padahal cikgu tu nak katakan dia pandai. Lepas tu dia orang yang ada nama lah kan. Tapi penajaan tak ada. Dan satu lagi dealer saya, Puan Fahriana ni. Puan Fahriana ni satu kampung dengan saya, orang luar. Dan dia tak tahu apa-apa tau.
Dia tak tahu apa, sama saya jugalah, sama macam saya jugalah. Tapi saya upgrade sikit lah Saya upgrade sikit sebab saya bab-bab yang level commission apa ni, saya belajar lah, tengok YouTube Tuan Hafiz kan. Tapi Fariana ni dia kurang pasal itu. Banyak benda yang dia tak tahu. Satu je dia tahu. Satu je yang dia faham, menaja. Bila dia menaja, di situlah dia ada commission. Jadi kerja dia menaja orang. Sampailah dia dah lebih 100 penajaan dan income dia pun dah 4 angka lah rasanya sekarang. Sebab tu daripada dia kerja kilang dulu kan, dia naik basikal sebab dia ada azam. Azam kita tu kita nak berubah. Bila kita nak berubah, kita betul-betul nakkan sesuatu tu, insya-Allah dia macam dipermudahkan tau. Yang tak tahu tu jadi tahu, yang tak faham jadi faham kan. Saya rasa samalah macam Puan Fariana ni, dia azam dia sebab dia dulu kerja kilang, kayu basikal, bayangkan 16 tahun kerja dia, saya kesian jugalah dengan dia. Jomlah kita buat ni kan. Bila dia buat betul-betul, alhamdulillah sekarang dia dah jadi suri rumah dah. Suri rumah yang ada income lah, 4 angka boleh lah ya. Jadi dekat situ saya rasa bukannya sebabkan kita pandai, bukan sebab kita tak pandai. Rezeki tu datang daripada usaha kita sebenarnya. Jadi yang tak pandai tu janganlah, aku tak pandai macam kau lah. Jangan, itu silap. Saya selalu jumpa orang macam tu. Saya tak pandai, kau lain, kau pandai cakap, kau pandai ini, pandai itu. Padahal kalau kita ingat, kita tengok lagi ramai orang yang pandai daripada kita dan tak pandai daripada kita kan. Itu je lah. Untuk yang contoh macam Tuan Arifin kan. Tuan Arifin pun baru join dengan Fariana kan. Untuk permulaan, rasa kita ni, aku dah tua lah, aku ni tak pandai macam Tuan Si. Jangan tengok si tua kita, dia macam-macam online dia boleh buat tu kan. Jangan tengok yang lebih kurang kita dulu lah, supaya kita ni tak adalah down sangat kan. Okey. Ajak dulu ahli keluarga, ajak isteri, ajak anak, kerabat, keluarga, raya ni jumpa kan. Sembanglah macam yang dapat hari ni tentang apa. Contoh kalau kata kita nak cari user, kita ceritalah pasal kelebihan SIM card kita. Kalau kita nak cari dealer, kita ceritalah tentang macam mana kita nak buat duit. Dia ada dua, sama ada nak cari user atau dealer. Tapi untuk permulaan ni saya cadangkan cari user dulu. Cari pengguna dulu sebab cari pengguna ni lebih senang daripada dealer. Sebab dealer ni kita nak terangkan banyak perkara. Lepas tu barulah kita cari dealer. Cari macam konsep dia macam ni, cari dulu 10 user, cari dulu 10 pengguna ni untuk kita kan dapatkan income kita pertama. Rasanya kalau kata dah dalam 10 orang tu, kalau dia top up 50, 60, kita dah ada RM60 di situ kan. Itu commission kita. Jadi dah lepaslah duit top up kita. Jadi cari dulu 10 pertama tu cari, jangan lain-lain dulu. Jangan terus terbang ke bulan. Jangan terus terbang ke angkasawan, nanti jatuh gerbuk macam nangka busuk. Jangan. Kita cari 10 pertama dulu. Itu sebabnya ialah permulaan, daripada situlah kita baru sedikit kan. Jangan terus nak ikut macam orang yang hebat-hebat ni. Saya macam Tuan Hafiz tadi, ikut cara kita macam mana. Jangan ikut orang. Ikut cara kita macam mana yang lebih selesa. Tapi janganlah langsung tak buat kan. Satu lagi, jangan takut orang kata. Orang kata satu, jangan duk malu sangat. Malu tu bertempat lah kan. Tapi kita ni promote singkat. Kita ni singkat yang hebat begini. Peluang bisnes yang hebat yang begini. Kenapa kita nak malu cerita kat orang kan? Cumanya bila kita dah cerita tu, kita janganlah, confirm join ni. Jangan macam tu. Kita letak dulu siap-siap, dia akan reject. Bila dia reject betul, dia kita tak adalah kecewa kan. Jadi letakkan macam tu dulu. Kita hanya nak sharing aja. Kita tawakal sepenuhnya. Kan prinsip kita berniaga ni tawakal. Maksudnya bila ada tu alhamdulillah, bila tak ada tu reda lah. Jadi di situ kita maintain insya-Allah. Jangan kita bila kita kongsi confirm join. Kalau tak join mulalah nak bermusuh kan. Mula nak bergaduh. Jangan. Jadi dengan saudara macam tu. Kita ceritakan semua kan. Lantak pi dia nak pakai tak pakai. Ada saya punya anak saudara belah suami lah kan. Baik saya dah buat lama, baru sekarang ni dia cari saya. Saya padahal awal-awal dah cerita dekat dia. Tapi baru sekarang dia nak cari. Tapi tak apalah. Jadi tak rugi pun kita sharing kan. Dan satu lagi, bila kita sharing, masa ni kita tak dapat. Okey? Masa ni kita tak dapat. Tak apa. Satu hari, contohnya macam ni live, saya ini pengalaman saya sendirilah. Saya sharing-sharing, ramai orang tak join pun dekat saya. Yelah tengok saya kan, alah orang Indonesia, alah mesti tak pandai tu, alah gini, mestilah mungkin dia fikir gitu, jadi dia pun tak nak join dengan saya. Tak
apalah kan. Dia cakap tak apalah, saya kawan saya ada buat, saya join dengan kawan saya. Saya redha ya tak apa. Tapi tiba-tiba satu hari saya tak prospecting pun, saya tak iklan pun, tiba-tiba ada orang cari saya. Ada orang cari saya, dia cakap macam ni. Nia, ada kawan saya cerita pasal Tuan Wow ni tau. Dia cakap, tapi aku rasa aku baik join dengan kau sebab aku dekat dengan kau. Maksudnya dia dapat daripada kawan dia, daripada orang lain yang bercerita, tapi dia join dengan saya. Kira rezeki saya lah kan. Itulah konsep rezeki. Kita kena percaya pada konsep rezeki ni. InsyaAllah rezeki kita lagi diperluaskan. Jangan takut-takut sharing, jangan takut-takut kita nak cerita kan. Nanti kalau aku cerita belum tentu dia nak join. Jangan jadi tok bomoh kan, belum tahu lagi. Itu je lah hari ni. Betul. Untuk yang bagi poin tu jangan cepat putus asa. Jangan malu. Buat sampai dia dah sebati dalam diri. Bila dah sebati, bila kita tak buat, kita rasa tak selesa. Macam itulah. Lepas tu kalau nak rehat jangan lama-lama. Macam saya rehat sebulan tau. Itu rumah apa semua banyak lupa. Aduh, ni kena nak belajar balik. Jangan lama-lama cuti. Betul. Itu tuan aku. Betul lah. Jangan cuti lama ini nak mulakan balik. Tapi sebenarnya kalau nak mula balik betul-betul bila kita fokus nak buat tu boleh. Sebab saya cakap dekat anak saya Irdina kan. Dia kata dulu mula-mula dia cakap dia tak boleh. Boleh. Kalau kau fokus boleh. Sekarang dia fokus. Fokus apa? Dia celik mata, dia tengok handphone, dia iklan. Dia celik mata, dia prospecting. Nak tanya dia pun, tengah prospecting ni asyik kena marah je saya. Jadi maksud dia fokus itu je yang dia buat sekarang. Sebab tu penajaan dia 20-30 sebulan. Bila nak cakap dengan dia pun bayar. Dia duk sembang pasal tu aja. Aduh, anak aku dah jadi aku dulu dah kan. Tapi saya dah lah masa ni. Ya betul. Benda tu dia jadi sebati dekat diri dia. Dah tak ada buat lain dah. Dia tak ada buat benda lain. Irdina, Kak Long tolong kejap lah ni tengah daftar orang ni. Itulah kerja dia. Jadi dia bila fokus ke situ, insya-Allah dia tu boleh buat. Jadi fokus dulu. Kita nak buat betul-betul, kita fokuskan dulu. Okey, handphone aku yang mana satu ni? Ada 3 handphone. Untuk prospecting 1. Okeylah, tengoklah handphone prospecting tu. Lupakan atau apa Facebook membawang. Sebab kalau kita tak sekat, kita ni maklumlah, Mak Joyah kan, perempuan-perempuan ni banyak grup-grup membawang. Stopkan grup tu dulu, kita fokus pada handphone yang untuk kita bekerja. Itu adalah untuk kita mencari rezeki. Saya ada banyak handphone kan. Jadi itulah, siapa kata yang tak boleh buat? Boleh, cuma banyak dengan sikit tu itu atas rezeki kita. Boleh buat betul. Yang kata tak boleh. Yang tak boleh tu pergi cek dia. Tengok Facebook dia. Iklan pun tak ada. Prospecting pun tak ada. Memanglah tak boleh. Siapa nak join? Hantu raya ke? Prospecting dulu. Buat iklan. Belajar buat iklan kan. Apalah tulis-tulis lah apa-apa kat Facebook tu, status kan. Perbuat branding diri. Boleh, insyaAllah boleh. Yakin boleh, insyaAllah boleh. Malaysia boleh. Yes. Anak dah menangis dah tu. Kak Nia out dulu ya. Okey, bye-bye. Kak. Thank you, Kak. Okey. Okey, next. Ada soalan lagi? Siapa yang ada soalan boleh tanya dekat ruang chat. Saya just nak bagi tahu lah apa macam Kak Kurnia bagi tahu tadi. Apa ni, kita ada orang WhatsApp saya, dia kata saya tak boleh nak promote, saya tak tahu macam mana cara. Sedangkan kita dah ajar dah, tapi bila kita check Facebook dia tak ada satu pun iklan pasal Tuan Wow. Yang ada 2019 dulu pernah promote sekali, lepas tu dah tak buat, dia tak konsisten. Tapi dia bagi alasan benda ni susah nak buat, sedangkan dia tak buat pun. Dia cakap dia kata benda ni susah nak buat, sedangkan dia langsung tak cuba untuk nak buat. Jadi kena cubalah. Macam Kak Kurnia bagi tahu tadi, Malaysia boleh. Betul. Sebab sekarang ni kan, dia bukan soal orang ni pandai atau orang tak pandai, guys. Ada cerita tau. Saya tak tahu you all tahu ke tak. Saya ada kawan. Nama seorang kawan ni, nama dia Syed Fadil. Dia ni, orang ni SPM pun tak ambil tau. SPM tak ambil. Dia masuk tahfiz. Lepas tu yang lebih kesiannya, dia punya separuh badan dia lumpuh tau. Maksudnya tangan kanan, kaki kanan dia je okey. Tangan kaki kiri kan, dia tak boleh lumpuh. Maknanya dia jalankan macam ni. Dia jalan macam separuh lah. Jalan separuh. Saya selalu tengok kadang-kadang dia insulin badan dia kan. Sebab daripada kecil dia suspek diabetes kan, sampai lumpuh tau. Sampai lumpuh tangan kiri kanan dia. Tapi dia buat bisnes Tuan Wow. Sangat rajin dia buat. Dan pendapatan dia sekarang lebih kurang 11,000 sebulan. Bang, tak ada SPM tau. Tahun ni kahwin insyaAllah. Okay.
So apa yang menjadikan dia boleh buat? Sebab dia pandai bercakap ke? Sebab dia pandai online? Tak. Disebabkan dia tahu dia tak ada option lain. Dia tahu dia nak kerja tak boleh. So ini saja peluang yang dia ada. Jadi orang macam tu pun boleh buat. Kalau korang ni kudrat ada apa semua tak boleh buat, memang malu. Bukan sebab tak boleh buat, tapi sebenarnya alasan. Ada orang Tuan Ilham, kan? Tuan Ilham sejak daripada lahir OKU. Naik kerusi roda bang. Saya jumpa dia, saya nak bercakap dia, saya suruh dia bagi talk, dia talk, cakap pun tak boleh, tak pandai. OKU kan? Okey. Tapi dia boleh cipta pendapatan 4,000 sebulan. Orang macam tu 4,000 sebulan guys. Korang nak daftar 10 pun tak boleh. Dia 4,000 sebulan. Buat Tuan Wow saja. OKU sejak lahir. Dia yang sara keluarga. Dia yang sara keluarga. Dia yang bagi pendapatan pada keluarga dia. So sebenarnya bukan soal orang tu pandai tak pandai. Apa yang Kak Kurnia tu cakap betul. Bukan. Sebenarnya itu semua alasan. Sebenarnya korang nak buat atau tak nak buat je. Susah korang. Ada orang lagi susah yang boleh buat. Kenapa korang tak boleh buat? Sebenarnya nak atau tak nak saja. Itu beza. Betul Tuan, betul. Ini pengalaman saya lah. Masa saya kerja memang betul. Puan Kurnia cakap saya kerja kilang 16 tahun naik basikal. Masa tu bos saya berhenti kerja sebab bos saya tekan saya. Saya selalu pegang handphone. Prospecting. Saya buat iklan pagi bangun tidur. Bila saya pergi tandas, saya tengok ada tak orang PM saya. Masa saya pergi tandas itulah saya reply komen orang. Bila dah lebih 10 minit, Toke mesti cari saya. Mana Ana ni, dia cakap tak malu lagi, buat lama. Benar pergi tandas ni, dia kata, dia buat apa? Lepas tu, tengah hari rehat, baru dia bagi saya, baru saya lagi tengok saya punya iklan, ada tak orang komen. Bila macam tu saya jadi pening kepala, saya jadi pedap, saya berhenti kerja. Nasib baik masa saya berhenti kerja tu saya dah ada income. Masa tu saya ada income dekat 1,000 lah. Tapi saya buat keputusan lah. Daripada saya tension, saya pening kepala, saya gaduh dengan anak Toke, gaduh dengan Toke, lebih baik saya berhenti kerja. Masa saya buat berhenti kerja, saya buat full time. Memang saya struggle lah buat iklan. Saya sekarang saya dah jadi suri rumah. Dari saya naik basikal, saya boleh beli motor cash, walaupun bukan yang baru, tapi saya rasa bangga sebab hasil dari komisen dari SIM card Tuan Wow saya beli. Sekarang saya duduk rumah, saya buat full time lah. Sekarang saya kereta pun dah boleh bawa, dah ada kereta pun sendiri walaupun second hand. Alhamdulillah, dari naik basikal Tuan, bayangkan dari naik basikal. Yalah, memang saya dari nol, saya Facebook pun tak tahu buka, semua Puan Kurnia ajar. Macam mana saya nak iklan dia ajar, macam mana saya nak copy link, nak buat link, semua dia ajar. Sebab saya nak belajar, saya berusaha macam mana orang lain berjaya. Mula-mula saya buat, suami saya pun tak sokong, tak ada support saya. Tapi bila saya sekarang dah ada income sendiri, baru suami saya support saya rasa bangga pada diri saya. Itulah kepuasan diri sendirilah. Itu pengalaman saya lah. Pada saya kita semua kena orang konsisten iklan, konsisten menaja. Memang Tuan Apis yang ajar tu semua saya ikut step by step. Dari akaun 1, akaun kedua, akaun ketiga. Macam saya, akaun pertama nama saya, akaun kedua nama suami saya, akaun ketiga nama saya lagi. Sebab saya sini tak ada pembeli. Macam tu. Alhamdulillah sekarang saya pun 3 akaun sudah ada income dalam 3,000 lebih lah 3 akaun. Alhamdulillah. Tanya Kak. Pada saya kalau dengar cerita Kak Fahriana, semua orang sebenarnya boleh berjaya sebenarnya. Ikut cerita Tuan Hafiz, macam mana Ilham, OKU, lumpuh separuh badan pun boleh buat income 4,000 sebulan. Macam mana Syed Fadil boleh dapat sampai 5 angka sebulan, 11,000 sebulan. Pada saya, semua orang kat sini yang ada sekarang ni, ada 33 orang, semua boleh berjaya. Tak terkecuali, semua boleh berjaya. Yang penting kena ada effort lah, kena ada usaha untuk ke arah tu. Kurangkan alasan, kena lebihkan tindakan. Betul tak Tuan Hafiz? Betul. Saya pun setuju apa yang Tuan cakap pula. Sebenarnya sama ada kita nak buat atau tak nak buat je, kan. Semua orang boleh berjaya sebenarnya. Saya pun kalau tuan-tuan tanya, saya tak pernah duga apa yang saya dapat kan. Saya buat je. Tapi bila kita buat benda tu boleh jadi macam tu. Bisnes ni yang tolak pendapatan kita boleh jadi sebanyak tu kan. Saya tak tahu. Saya buat dan saya nampak formula dia, saya share pada you all semua.
Dan 3 benda tu. So you all capai je. Semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh dapat 3,000 ke atas. Dalam bisnes ni tak ada yang mustahil. Semua orang boleh dapat. Yang penting kau capai benda tu, kau capai target yang kita bagi tu. 3 akaun, 100 ahli aktif, ada 10 orang network yang usaha dengan kita dalam rangkaian kita. Memang kita boleh dapat pendapatan tersebut. Untuk dapat tak ada yang mustahil. Kalau korang kan, saya bagi contoh lah, dia punya analogi dia kan. Konsep dia macam ni. Kalau kita bekerja dengan sebuah company, ada satu orang bos dia offer kita, Joya, kau nak tak pendapatan 5,000 setiap bulan aku akan bagi kau. Lepas ni kau duduk rumah je, setiap bulan aku bagi kau 5,000. Tapi dengan syarat. Kau nampak spender ni, kau jual sebanyak 100 unit. Kau jual sebanyak 1 unit. Tak kira berapa lama kau jual pun. Kau cukup je 100 unit kau jual, aku bagi kau 5,000 semua hidup kau duduk rumah je. So, analogi ni yang kita nak fahamkan, kita jual je 100 tu, lepas ni kita akan duduk 5,000 setiap bulan. Konsep dia sama macam sikat. So apa kerja kita fokus kepada arah tu. Memang kita akan dapat apa yang kita nak. Apa yang kita dah target, yang income yang telah dibagi tahu kan. So fokus kita kepada tu. Jadi orang yang tak capai sebenarnya, orang yang tak dapat pendapatan tu sebenarnya, orang yang tak capai apa yang dia nak. Maknanya dia tak serius betul-betul untuk dia dapat. Ramai orang dekat luar sana, dia susah bang. Dia susah. Saya bagi tahu kan, saya pergi bazar kan. Kadang-kadang saya pergi tu, saya tolong orang peniaga bazar kan. Kadang-kadang kita beli banyak, okay, untuk kita tolong dia kan. Satu bazar, kadang-kadang kita jual kan. Saya beli kadang-kadang barang pada harga RM150, RM200. Barang dia dah habis satu kedai dia. Maksudnya dekat sini, sale dia untuk satu hari, sale dia RM150. RM200 saja. Dia kerja macam tu. Bulan puasa, pukul 3, pukul 2 dah pacak. Sebelum tu dia dah mula buat persiapan barang. Hari-hari dia kerja untuk kejar pendapatan tu. You all bayangkan, kalau RM150 satu hari, 5 hari berapa? 5 hari lebih kurang dalam RM750. Kalau kali dengan 25 hari, maknanya kali dengan 5 kali, RM750 kali 5. Okey, 7, 14, 21, 28, 35. Lebih kurang dalam 3,500 ke 4,000 dia akan dapat. Guys, Hazim duduk rumah aja. Duduk rumah. Belah ribu dia dapat. 18,000, 17,000 dia dapat. Beza dengan orang yang struggle macam tu, gila. Okey. So kalau kita nak kejar satu pendapatan percuma macam ni, you all boleh dia capai benda tu. Kalau capai benda tu memang kita boleh dapat. Soal dia nak atau tak nak saja kan. Okay. Alright, last. Ada apa soalan sebelum kita tutup majlis kita? Okay, ni saya nak share pengalaman macam as orang yang muda yang macam umur saya lah kan, yang perempuan. Macam umur Irdina dengan saya lah. Kita kan muda dulu. Okey lah Tuan. Okay. Okay, saya dulu masa saya buat bisnes ni mula-mula, kawan-kawan saya sendiri bagi tahu, diorang cakap, kau buat apa kau buat bisnes sen-sen ni, kau takkan ada untung punya. Saya buat TikTok. Cikgu sekolah saya sendiri kata, buat apa duk, kata saya ni takkan ada masa depan. Saya ni duk sibuk buat TikTok, duk sibuk main telefon, duk sibuk nak cari social media apa semua kan. Tapi apabila saya pergi award, saya pergi post branding saya pergi post singkat, saya daftar orang, saya buat apa semua. Cikgu saya dengan kawan-kawan saya yang kutuk saya, yang kata saya tak ada masa depan tu, diorang yang cari saya nak daftar, nak buat bisnes dengan saya sama-sama. Walau dulu diorang kutuk saya kat sekolah, macam saya ni terhina sangat. Tapi saya tak ada macam... Siapa yang cakap Irina terhina tu? Ya Allah. Dia macam, saya memang saya macam tak, aku rasa aku boleh buat sebab aku rasa mak aku boleh sampai tahap macam ni. Dari mak aku mak aku biasa-biasa. Sebatang kara. Bapak saya macam biasa-biasa, kerja biasa-biasa. Mak saya pun kerja pun macam biasa-biasa. Tapi saya nampak mak saya boleh survive, boleh beli ni, boleh beli tu dengan ni. So saya pun rasa saya boleh buat. Jadi saya buat. Setiap hari kalau saya beriklan, saya prospecting, confirm orang akan cakap ini scammer. Tapi saya jawab dengan cara profesional. Sebab itulah kalau kita pergi JNT ke pos laju ke, kita kena selfie ataupun biarlah orang kata engkau ni pergi JNT je nak post kat status, kau nak post kat IG. Sebenarnya dalam itu ada orang memerhati tau sebenarnya. Saya buat macam tu, ramai yang kata, ada juga orang tua tau yang reply,
Dina, awak tak malu ke selfie dekat JNT? Tak ada ke orang pandang-pandang awak apa semua? Lepas tu saya pun jawab lah. Tengok sekarang saya macam mana. Saya tak ada malu. Saya buat apa saya nak malu? Sebabnya saya bukan buat kerja haram. Saya bukan buat kerja haram. Saya rasa benda bisnes sangat mudah. Bukannya saya nak kena cari kedai besar, saya kena cari modal yang besar. Jadi senanglah. Lepas tu bila mak saya kata bisnes ni boleh berjaya Kak Long walaupun Kak Long ni belajar tak pandai. Bukan nak kata apalah, saya ni belajar pun bukan pandai sangat pun. Tak adalah orang yang tu sampai buat FB ads ke, ada website sendiri. Saya tak ada semua tu. Memang zero cost marketing. Tapi alhamdulillah sebab berkat saya usaha daripada hinaan cacian orang, saya boleh konsisten lah. Saya dapat saya boleh banggakan mama dan papa lah sebab saya dapat masuk frame konsisten 3 bulan berturut. Macam tak sangka lah account. Yang tu saya macam Irdina, tak sangka. alang-alang Irdina cakap benda tu. Bolehlah kat sini abang nak promote sikit kat semua orang. Sesiapa yang mendaftar 15 orang pendaftaran, okey, setiap bulan saya galakkan semua orang daftar 15 ahli ke atas. Siapa yang daftar 15 ahli ke atas, saya akan bagi hadiah reward cash. So kalau you all daftar 15 ahli ke atas setiap bulan maintain, maka setiap bulan anda dapat cash. Dan kalau korang konsisten 15 orang pendaftaran ke atas setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut, saya bagi lagi hadiah cash RM250. Saya buat macam ni sebab saya nak beri galakkan supaya semua orang konsisten buat pendaftaran untuk lengkapkan 100 pendaftaran aktif. Alright. Cuba korang cuba kalau korang bayangkan dulu masa saya buat tak leka apa semua, memang mak saya ni seorang yang tegas lah. Dia memang kalau dia kata kau nak buat kau buat, kau tak nak buat kau tak payah buat. Itu konsep mak saya. Kalau kau tak nak buat kau terus tak payah buat. Kenapa hilang? Kau nak buat kau tak payah, macam contoh kalau kau betul nak buat bisnes kau buat sampai jadi. Kau jangan tengah jalan. Jadi bila saya tiba-tiba tak ada pendaftaran, tiba-tiba saya senyap, memang saya kena bantai dengan mak saya. Bukan nak cakap apa, bukan macam kau kenapa, kau main-main ke? Banyak bercinta kau ni. Macam tu. Memang mak saya jenis macam tu. Tapi bila mak saya nampak saya dah makin fokus, dah makin ada tujuan, bila mak saya nampak nama saya kat ranking tu kan, saya nombor 4, saya nombor 7 dari dalam bilik. Kak Long, I love you. Saya pun terkejut. Kenapa tiba-tiba mak aku cakap I love you kat aku ni? Lepas tu cakap, kenapa mak kau dapat ya Allah, tak sangkalah kau dari dulu nombor 7 kau nak, nombor 4 kau nak. Ya Allah. Lepas tu bapak saya dalam, kan macam dalam grup WhatsApp family ada lah kan. Kita mesti ada WhatsApp family. Bapak saya macam bangga lah. Kak Long dapat 600 so sangka anak kita. Macam bila umur kita walaupun umur kita baru 20 tahun, bila kita nampak mak ayah kita bangga dengan kejayaan kita walaupun kita tak pandai, kita sendiri rasa macam kalau mak kita dengan bapak kita kan, rasa bangga dengan apa yang kita dapat tu. Memang saya kadang-kadang nangis lah kan, macam nak sebab macam tu lah. Dia sebabnya bila mama papa Kalau dah. Aduh. Dah. Weh. Betul kalau cakap kita akan sebab bila kita rasa dapat kejayaan tu kita rasa bangga walaupun kita belum famous kan, belum rasa income besar-besar macam orang lain, tapi ada hasil kejayaan kita. Macam saya boleh bawa suami saya pergi dapat award dekat hotel, boleh tidur kat hotel. Saya tak pernah tidur kat hotel mewah tuan, terus terang cakap, tapi saya boleh bawa suami saya, anak-anak saya rasa bangga. Suami saya rasa terima kasih pada saya. Itu yang paling kita buat diri kita jadi semangat nak buat Tunwal ni, sebab kita rasa kita dihargai gitu. Itulah saya rasa tetap konsisten. Apa yang Tuhan ajar saya ikut terus. Apa yang Tuhan ajar saya
follow dari belakang sebab saya mau berjaya macam tuan. Itulah impian saya. InsyaAllah. Sebab Tahniah perkongsian daripada hati tu. Tahniah. Tahniah semua. Okey, Tuan Nazim. Last penutup. Saya just nak bagi tahu pada semua kawan-kawan saya yang ada pada hari ini, peluang yang Tuan Hafiz sediakan masa bersama kita malam ni, saya nak berterima kasih pada Tuan Hafiz lah terutamanya, sebab bagi kami peluang untuk bersama dengan Tuan Hafiz. Satu perkongsian yang pada saya sangat-sangat baik dan ada part yang menyentuh perasaan. Even saya pun rasa meremang bulu roma bila Tuan Hafiz cerita pengalaman Tuan Hafiz sendiri, macam mana dengan minta restu ibu dulu, sebab saya teringat balik kisah saya. So saya rasa saya nak berterima kasih banyak-banyak pada semua yang ada pada hari ini, dan saya doakan juga pada semua supaya semua akan dapat capai target dan cita-cita masing-masing, sebab kita dah ada dalam platform yang sangat tepat pada saya. So itulah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua, dan terutamanya Tuan Hafiz dah sudi luangkan masa bersama tim saya keseluruhan dan juga tim Kak Kurnia. Itu saja. Okey, terima kasih. Jadi saya harap kalau you all semua ada persoalan ke, nak tanya ke, jangan segan, boleh WhatsApp saya ataupun boleh WhatsApp siapa kan, tanya pengalaman. Kita harapkan kita punya perbincangan ni fokus kita satu je, fokus kita nak ubah hidup kita. Ingat saya pesan, satu benda saya pesan, ingat dalam diri korang. Korang susah ke, korang senang ke, korang jatuh ke, korang tak buat ke, orang jatuhkan korang ke, susah macam mana pun, ingat takkan ada orang tolong kita guys. Takkan ada. Kita jatuh, kita akan jatuh sendiri. Takkan ada orang pun tolong kita. Okay? Kita jatuh sendiri. Tak ada orang akan ulur tangan. So daripada kita mengharapkan orang untuk ulur tangan kat kita, kita bangun sendiri guys. Bangun sendiri, kita jalan terus. Ingat, hidup ni keras. Kita memang kena buat, kita kena renyak benda ni. Kita kena buat sendiri. Takkan ada orang tolong kita kan. Maksud saya macam ni, kalau kau nak buat marketing, kau nak promote, kau nak dapatkan prospek, tak ada orang akan tolong kita. Kita kena buat sendiri from scratch. Kita kena buat sendiri, kita kena dapatkan sendiri, kita kena bina sendiri income kita. Saya hanya mampu bagi jalan je pada you all semua. Saya hanya bagi jalan. 3 akaun, 100 salih aktif, kena ada 10 orang at least network kita yang berkembang, yang buat sama-sama kita. Selebihnya, siapa yang kena buat benda tu? You juga yang kena buat. Takkan ada orang tolong kita. Okay? So saya harap benda ni dapat bagi semangat. Bukan semangat sekarang tau. Semangat untuk jangka masa yang lama supaya kita boleh capai apa cita-cita kita nak. Mulakan dulu dengan income 3,000, 10,000. Yang pertama tu dulu. Macam Kak Kurnia cakap untuk orang yang baru. Macam Arifin dan sebagainya kan. Mula 10 yang pertama dulu. Bila dah dapat momentum tu, teruskan. Betul. Okay. Alright. So saya harap semuanya boleh capai 100 pendaftaran ahli aktif. InsyaAllah siapa yang capai sebelum akhir Oktober ni, saya akan bawa sekali lagi orang yang pecapai yang berjaya mencapai 100 ahli aktif ni ke hotel 5 star. Pada hujung tahun ni kita boleh makan lagi dekat hotel 5 star sama-sama. Kita bagi lagi grand award sama-sama nanti. Saya harap dapat jumpa Kak Fariana, Kak Kurnia and team. Alright, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.